A'udzubillahi min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan sebab berada depan komputer masing-masing. Terima kasih sebab live malam ni dengan saya. Sekarang kita ada 33 orang dekat Zoom dan setakat sekarang 22 orang dekat Facebook, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Topik kita hari ini adalah Al-Aziz Yusuf. Topik hari ini adalah Al-Aziz Yusuf. Kalau kita semak balik kelas yang pertama dulu, kelas kedua, apa kita bincang? Tuan-tuan, Al-Aziz Yusuf ini, senarai yang dekat depan tersebut, dekat skrin tuan-tuan, itu adalah rujukan kisah Nabi Ishaq, Yaqub dan Yusuf. Kita akan banyak fokus tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa Yusuf? Yusuf adalah daripada keturunan Ibrahim. Kalau kita semak, Nabi Ibrahim ada 2 orang anak, Ismail dan Ishaq. Daripada Ishaq ada datangnya cucu nama Yaqub. Yaqub itu nama lainnya adalah Nabi Israel. Dan surah Yusuf ini ataupun kisah Nabi Yusuf ni, somehow kita akan bercakap juga tentang Nabi Yaqub alaihi salam. So daripada keturunan Yaqub, Nabi Yusuf adalah anak ke-11 daripada 12 adik-beradik anak Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi Nabi Yusuf ini adalah Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Seorang Nabi, anak seorang Nabi, anak kepada seorang Nabi, cucu kepada seorang Khalil Allah. Kawan baik Allah. Yusuf anak ke-11 daripada 12 orang adik-beradik. Baik tuan-tuan, saya nak ingatkan dekat kawan-kawan dekat Facebook. Kawan-kawan dekat Facebook, siapa-siapa nak tanya soalan, boleh terus pergi dekat Telegram Al-Jibra. Mudah je, dekat komen ataupun dekat status video yang tuan-tuan tengok dekat Facebook tersebut, memang ada link untuk tuan-tuan klik, pergi terus dekat Telegram Usrah Al-Jibra, tuan-tuan boleh bercakap dengan saya. Tapi tuan-tuan boleh bercakap di Telegram tersebut, tapi tuan-tuan kena tengok dekat Facebook lah kalau nak tengok slide dia. Okey, bila nak tanya soalan boleh pergi dekat Telegram, boleh terus bertanya, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Kronologi hidup Yusuf sebelum dilantik menjadi menteri. Ini kita recall daripada awal sampai sekarang. Apa berlaku? Kisah Nabi Yusuf semua bermula dengan mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Kemudian Nabi Yaqub, ayah dia, minta agar mimpi itu dirahsiakan. Kemudian abang-abang Yusuf buang Yusuf masuk telaga. Allah. Kemudian abang Yusuf dijual oleh abang-abang dia kepada rombongan musafir. Kemudian rombongan musafir itu membawa Yusuf pergi ke Mesir. Kemudian di Mesir, Yusuf dijual kepada Al-Aziz Mesir. Kemudian Yusuf digoda pula oleh isteri Al-Aziz dan juga para perempuan Mesir. Kemudian Yusuf dipenjara buat satu tempoh. Kemudian Yusuf mentadbir mimpi 2 orang sahabat dalam penjara. Kemudian Yusuf mentadbir pula mimpi Raja Mesir. Setelah isu besar dia adalah mentadbir mimpi Raja Mesir. Setelah mentadbir mimpi Raja Mesir, kes Yusuf dibuka dan kes Yusuf dibicarakan semula oleh Raja Mesir. Kemudian Yusuf pun dibicarakan, lalu menang kes, Yusuf dibebaskan daripada penjara tersebut. Kemudian Yusuf, ending cerita kelas yang lalu, Yusuf dilantik menjadi menteri yang incas isu-isu perbendaharaan. Alhamdulillah. So kita recall, kelas yang lalu isu Yusuf mentadbir ataupun mentakwil mimpi Raja Mesir. Raja Mesir mimpi 2 perkara. Mimpi yang pertama adalah Raja Mesir mimpi Raja Mesir, Al-Malik Mesir. Bahasa Arab dia Al-Malik. Al-Malik maksudnya raja. Raja Mesir, Al-Malik Mesir, yang mana dia mimpi 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Yang mana mimpi kedua pula, dia bermimpi 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai gandum kering. So tuan-tuan, ini apa 2 mimpi yang mengganggu Raja Mesir pada kelas yang lalu. Dan Yusuf telah pun mentakwilkan perkara ini kepada Allah berkehendak untuk rakyat Mesir, Raja Mesir, berjimat cermat ketika 7 tahun yang subur, tujuan untuk berbelanja pada 7 tahun yang kemarau.
So, Mesir, pentadbiran Mesir termasuk Nabi Yusuf alaihi salam, mereka telah pun buat preparation bahawa dalam minda mereka buat preparation bahawa akan berlaku kemarau selama 7 tahun yang ke depan. Jadi 7 tahun yang awal mereka dah buat preparation. Kerana takwilan mimpi ini, kemudiannya kes Yusuf dibicarakan, maka apa kemuliaan Nabi Yusuf alaihi salam selepas dibebaskan dari penjara? Satu, kes Yusuf dibicarakan dan akhirnya dia dibuktikan tidak bersalah. Kalau benda ini tak berlaku, mungkin kes Yusuf langsung tak dibicarakan, tutup kosong macam tu saja. Yang kedua, Yusuf dibebaskan dari tuduhan dan dibebaskan dari penjara dengan bermaruah. Kerana kes dia dibicarakan, akhirnya Yusuf boleh bebas dari tuduhan dan bebas dari penjara dengan bermaruah. Seterusnya, Yusuf dilantik menjadi orang kanan kepercayaan raja tersebut. Dan Yusuf menyandang jawatan menteri yang incas bahagian perbendaharaan. Menteri Kewangan lah mudah. Menteri Kewangan. Okay? Dan kerana jawatan tersebut, hari ini kita akan lihat bagaimana Yusuf akhirnya digelar dengan gelaran Al-Aziz. Al-Aziz ini terjemah literal bermaksud satu orang yang dihormati kerana ada kuasa. Satu orang yang dihormati kerana ada kuasa. Atau mungkin kalau bahasa lebih santai, YB lah yang berhormat. Yang berhormat. So, Yusuf dapat Datuk, lepas tu dapat YB pula. So, orang panggil dia Al-Aziz Yusuf. Al-Aziz Yusuf. Alhamdulillah. Ending cerita ini, Allah sebut, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفْ fil ardi. Demikian kami, Allah, tetapkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir itu. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dia bebas bergerak ke mana sahaja yang dia suka dengan mendapat jawatan tersebut. Yusibu bi rahmatina man nasha. Kami limpahkan kasih sayang kami kepada siapa saja yang kami nak. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Tidaklah kami hilangkan, kami kurangkan ganjaran bagi orang-orang muhsin, orang-orang yang keep improving, orang yang menambah baik. Wala ajrul akhirah khairun lillazina amanu wa kanu yattaqun. Dan of course, ganjaran akhirat itu lebih baik bagi orang beriman. Ganjaran akhirat lebih baik bagi orang bertakwa. Alhamdulillah, cerita Yusuf dan dapat jawatan pun tamat. Maka tuan-tuan beritahu saya, setelah Yusuf dapat jawatan tersebut, beritahu saya apa berlaku next. Yusuf dapat jawatan, dia pun incas bahagian kewangan. 7 tahun pertama berlaku subur. 7 tahun pertama membuat subur-subur, buat jimat cermat. Saya nak tanya tak? Berjimat cermatnya kerajaan Mesir dalam masa 7 tahun tersebut, saya tanya tuan-tuan, siapa dia menteri yang incas bahagian berjimat cermatnya Mesir tu? Menteri Yusuf. Tuan-tuan kena ingat bahawa menteri yang incas 7 tahun yang awal untuk berjimat cermatnya Mesir itu adalah Yusuf itu sendiri. Sebab dia dilantik jadi menteri jaga perbendaharaan, menteri kewangan, menteri ekonomi, dia dilantik. Maka 7 tahun yang awal dia incas. Kemudian datanglah 7 tahun yang kemarau. Sekarang saya tanya tuan-tuan, bila kemarau datang dekat Mesir sahaja ke? Ataupun tempat-tempat keliling Mesir pun kena juga? Kena. Tempat sekeliling sekali. Kena juga. Mesir. Bukannya jenis dia kena, oh ni negeri lain tak payah kena. Bukan macam tu. Apa kemarau ke, banjir ke, puting beliung ke apa ke, dia tak akan berhenti sebab lintas sempadan. Selagi mana dia ada musim ya, kenalah. Maksudnya apa tuan-tuan? Tuan-tuan kena bayang bahawa satu-satunya negara yang bersedia untuk kemarau itu berlaku hanya Mesir. Hanya Mesir sahaja di bawah pentadbiran ataupun di bawah bantuan Yusuf alaihissalam, hanya Mesir sahaja yang bersedia untuk kemarau itu. Sebaliknya kerajaan-kerajaan keliling, komuniti-komuniti keliling Mesir, mereka tak buat persediaan untuk 7 tahun kemarau. Justru itu, sewaktu Nabi Yusuf incas bahagian Mesir 7 tahun pertama, okey, masuk 7 tahun yang kedua. Apa berlaku 7 tahun yang kedua? Maka bahagian baru abang-abang Yusuf datang ke Mesir. Bahagian baru kisah Nabi Yusuf, abang-abang Yusuf datang ke Mesir. Sekarang tuan-tuan bagi tahu, apa tujuan abang-abang Yusuf 10 orang datang ke Mesir? Kenapa tiba-tiba nak datang?
Kemarau tak boleh makan. Dapatkan makanan. Minta bantuan. Kemarau. Bantuan. Jalan makanan. Tujuan abang-abang Yusuf datang Mesir? Jawapannya adalah satu, negeri mereka iaitu Kanaan. Negeri Kanaan juga turut dilanda kemarau teruk. Itu sebab nombor satu. Tujuan abang-abang Yusuf pergi ke Mesir sebab negeri Kanaan turut dilanda kemarau teruk. Kemudian, dekat mana nak ambil bekalan makanan kemarau tersebut? Maka, tuan-tuan, mereka pun datang ke Mesir untuk beli bekalan makanan. Sebab dengar kata Mesir ada stok. Dengar kata Mesir ada stok. Okey, sekejap lagi tuan-tuan akan lihat kenapa mereka pilih Mesir. Sekejap lagi saya akan tanya tuan-tuan kenapa dalam banyak-banyak tempat mereka pilih Mesir. Maka tuan-tuan kita sambung. Satu episod baru kisah Nabi Yusuf bila abang-abang dia datang ke Mesir. Waja'a ikhwatu Yusuf. Abang-abang Yusuf datang. Fadakhalu alaih. Lalu mereka masuk menghadap Yusuf. Saya nak tanya tuan-tuan. Kenapa abang-abang Yusuf datang Mesir masuk menghadap Yusuf? Awak tak menghadap raja. Awak menghadap Yusuf. Jawab. Sebab Yusuf buat kerja bahagian kebajikan. Sebab isu yang mereka datang nak beli makanan tu portfolio Yusuf. Sebab tu mereka datang jumpa Yusuf. Kalau mereka datang tujuan nak berubat, mungkinlah pergi jumpa Menteri Kesihatan. Kalau mereka mai sebab nak bercucuk tanam, jumpa Menteri Pertanian. Tapi mereka datang sebab nak beli barang. Mereka datang sebab nak minta beli urusan ekonomi, urusan kewangan. Maka sebab itulah mereka jumpa menteri yang in charge. Dan menteri itu adalah Al-Aziz Yusuf. Abang-abang Yusuf datang, lalu mereka masuk menghadap Yusuf. Okey, bahagian ni bahagian besar. Fa'arafahum. Yusuf cam abang-abang dia. 10 orang tu Yusuf cam. Yusuf kenal abang-abang dia. Wahum lahu munkirun. Sedangkan mereka tak kenal pun Yusuf. Yusuf kenal abang-abang dia, cam abang-abang dia. Tapi abang-abang dia tak cam Yusuf. Tuan-tuan bayang begini. Nabi Yusuf dilempar masuk dalam telaga tersebut waktu umur dia let's say 5 tahun. Kita genapkan bagi mudah kira. Yusuf masuk telaga tu umur 5 tahun. Kemudian Yusuf membesar sampai baligh. Kita bayangkan Yusuf baligh umur 15 tahun. Nak bagi senang kira. 15 tahun umur dia baligh. Kemudian dia digoda apa-apa. Dia masuk penjara lagi bid'un sinin. 9 hingga dia masuk penjara lagi, let's say dia masuk penjara 5 tahun. Umur dia jadi 20 tahun. Kemudian dalam penjara tersebut, kawan dia takbir mimpi. Kawan dia pula lupa nak cerita kat Yusuf. Allah sebut bid'an sinin. Kekal dalam penjara itu buat satu tempoh bid'an sinin. Bid'an sinin maksudnya 3 hingga 9. So kita ambil tengah-tengah. 5. Umur dia 25. Kemudian 7 tahun kemarau. Plus lagi 7 tahun. 7, 14. Tapi kita bagi genap 10. So umur dia pun 25 jadi 35. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Kalaulah Yusuf pada waktu tu, ingat, last dia jumpa abang-abang dia umur 5 tahun. Dan mereka lempar budak 5 tahun masuk dalam telaga. Sekarang mereka jumpa Yusuf semula. Yusuf umur 35. Yusuf dewasa. Bukan lagi remaja. Dewasa dah pun. Ataupun di peak hour keremajaan dia. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Kenapa Yusuf cam mereka tapi mereka tak cam Yusuf? Jawab. Kenapa Yusuf cam mereka, mereka tak cam Yusuf? Selalunya orang yang dianiaya lebih ingat siapa yang buat dia. Okey, itu mungkin satu bab. Orang yang jadi mangsa ni, dia ingat sangat jahat orang buat kat dia. Orang hak jahat tu tak berapa nak ingat. Okey, mungkin satu. Ada jawapan lagi? Sebab abang-abang ni tak berubah. Lebih tua. Kak Latifah dulu. Mungkin abang-abang tu dah meningkat dewasa, jadi tak banyak perubahan fizikal dan wajah lah. Yusuf? Yusuf ada masa kecil. Jadi dia ada perubahan. Dekat sini tuan-tuan, berdasarkan pengalaman kita sebab kita pun pernah kecil dan kita pun pernah besar. Setakat kita lihat sekarang tuan-tuan, orang yang daripada tak baligh kecil,
kemudian dia remaja, kemudian dia besar. Tuan-tuan, kita boleh lihat bagaimana rupa dia berubah dengan berubah yang cukup besar. Fizikal dia juga berubah dengan perubahan yang cukup drastik. Contohnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa balik sepupu tuan-tuan, ataupun jumpa balik anak jiran tuan-tuan, semenjak tuan-tuan pergi universiti, habis universiti balik, jumpa balik anak jiran, tuan-tuan akan kata apa? Lah Siti besarlah diorang lah. Lah Siti besarlah, lain rupa. Kita pun tak berapa nak cam. Poin dia kat sini adalah, budak kecil bertambah dewasa, zaman dulu budak kecil janggut pun tak naik lagi, nisai pun tak naik lagi. Make up pun tak kerti pakai lagi, kita tak cam. Bila besar, janggut dah naik, nisai dah naik, badan dah tegak, kita pun tak cam bahawa ini budak kecil hak 5 tahun dulu. Orang dewasa lain. Orang dewasa, kalau kita letak gambar kita umur 30 dengan gambar kita umur 60, kita cam kata badan besar tu juga, ada kurang kecil sikit lah, ada gemuk sikit lah. Muka-muka tu lah. Rambut tu lah, cuma dulu hitam, sekarang putih, tapi rambut tu juga. Poin dia kat sini adalah umur 5 dengan umur 30 beza banyak. Tapi umur 30 dengan umur 60 muka tu lah juga. Tak ubah banyak sangat. Sebab itu Yusof cam abang-abang dia, tapi abang-abang dia tak cam Yusof. Itu satu. Sebab kedua. Ada sebab kedua agak-agak tuan-tuan? Anyone? Ada sebab kedua tak? Kelebihan yang Allah beri pada Yusuf. Oh. Selain daripada kerana takdir Allah, kelebihan Allah bagi, apa sebab lain? Mungkin abangnya tak nyangka yang Yusuf tu hidup. Okey, dan Yusuf sangka abang dia hidup. Tuan-tuan, sebab kedua adalah begini. Tuan-tuan beritahu saya, waktu mereka datang jumpa Yusuf, Yusuf pakai baju macam mana? Baju YB. Baju YB. Betul. Baju kebesaran Mesir. Dia akan pakai baju ke-YB-an Mesir. Abang-abang dia Bani Israel, justru mereka akan berpakaian dengan pakaian yang melambangkan bangsa Bani Israel mereka tu. Sebab itu bila Yusuf tengok, siapa dia mai tempat aku pakai baju seperti Bani Israel, seperti orang Yahudi. Siapa dia mai, orang Yahudi pula, maaf. Masa tu perkataan Yahudi tak tepat. Sebab Yahudi tak ada lagi zaman Yusuf ni. Siapa dia yang pakai baju macam Bani Israel tu? Oh, sekian-sekian nampak baju macam cam. Lepas tu tengok muka pula. 10 orang tengok muka, hak seorang tu macam cam. Hak nombor 2 ni pun macam cam juga. Hak nombor 3 tu pun macam cam juga. Tengok bayar umur bagai. Boleh jadi. So tuan-tuan, abang Yusuf familiar dengan abang-abang dia berpakaian dengan pakaian Bani Israel. So abang dia tengok lelaki-lelaki 10 orang berpakaian dengan pakaian Bani Israel, dia cam lah. Tetapi mereka tak pernah tengok Yusuf waktu Yusuf besar, satu hal. Yang kedua, Yusuf berpakaian dengan pakaian bangsawan Mesir. Itu sebab kedua. Yang ketiga tuan-tuan beritahu saya, sewaktu mereka bercakap, agak-agak Yusuf boleh tanya tak, awak nama apa? Yusuf boleh tanya tak? Boleh sangat. Boleh. Mereka mungkin isi borang. Dan borang tu ada nama. Dan benda-benda seperti itulah. Dan mungkin juga mereka sembang sesama sendiri. Abang Long, abang nombor 2 panggil kat abang sulung. Rubil, hang buat apa? Mana aku nak tahu kat hang? Hang try pergi tanya Levi's. Levi's pula kata, try hang pergi tanya seorang lagi. Hang pergi tanya Yahuza. Yahuza pula kata sekian-sekian. Mereka duk sembang sesama mereka. Mereka menyebut nama. Tuan-tuan beritahu saya. Ada tak orang sembang dengan Yusuf sebut nama? Ada tak orang bersembang dengan Yusuf sebut nama? Ada tak? Tak ada. YB. Sebab Yusuf bangsawan, maka orang tak panggil Yusuf, orang panggil YB. Datuk Seri, Tan Seri, bos. Orang akan panggil perkataan tu. Orang tak akan keluar pun perkataan Yusuf dari mulut mereka. Sebab itulah Yusuf cam 10 orang abang dia, tapi abang-abang dia tak cam pun Yusuf alaihi salam. Maka okey tak apa. Fa'arafahum, Yusuf cam mereka, wa hum lahu munkirun, tapi mereka tak cam Yusuf. Okey tak apa. Maka mereka pun submit lah dokumen, mereka pun kata nak beli berapa kilo, berapa tan, berbagai. Yusuf pun chop sana, chop sini. Yusuf pun interview sikit, hampa daripada mana? Kami daripada Kanaan. Oh, daripada Kanaan, hampa adik-adik ni. Kami ada sekian-sekian adik-beradik. Kami ada 12 sebenarnya, tapi seorang tu meninggal masa kecil. Hak seorang lagi ada kat rumah lah, main ayah. Okey.
Betul ke hampa 12 orang? Awak memang 10 ya, bla bla bla. Dia bertanyalah, interview sebab nak approve peruntukan kan. Hampa ayah hampa awak tak main. Kalau main ramai sikit boleh angkat barang banyak sikit, banyak bekalan sikit, awak ayah tak main. Oh, ayah kami tua sangat. Ayah nama apa? Ayah nama Yaakob. Yaakob duduk Kanaan. Hak Nabi tu ke? Oh, ayah kami hak Nabi tu lah. Oh, Nabi di Kanaan tu aku ada dengar. Bla 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 bla. Dia interview abang-abang dia. Maka waktu dia interview abang-abang dia, maka dia tahu kata ayah dia hidup lagi. Dia tahu kata mak tiri dia ada lagi. Dia tahu kata kat rumah adik dia Bunyamin ada, umur sekian-sekian sihat lagi Bunyamin tersebut. Dia interview, Yusuf dapat maklumat lah apa berlaku kat kampung dia. Yusuf interview. Bila Yusuf interview, okay, Yusuf pun kata, approve lah hampa punya nak beli barang ni, approve. Selain daripada approve, walamma jahazahum bijahazihim. Tak kala Yusuf sediakan bekalan makanan mereka. Qala, Yusuf pun kata, "Utuni bi akhil lakum min abikum." Lain kali bila korang nak datang semula beli barang kat tempat aku ni, "Utuni bi akhil lakum min abikum." Bawa adik kalian yang sama bapak tu. Pasal apa dia sebut macam tu? Adik kalian yang sama bapak. Sebab apa sebut macam tu? Lain kali Iman, bawa adik yang sama bapak. Sebab apa sebut macam tu? Mak lain. Sebab Bunyamin, mak lain. Bunyamin adik-beradik yang semak dua orang lah. Iaitu Yusuf dengan Bunyamin. Yusuf dengan Bunyamin, dua orang tu sahaja yang sama mak. Sebab itulah Yusuf kata, lain kali bawa adik hampa yang sama bapak tu Mat. Kalau hampa bawa adik yang sama bapak tu, ala tarawna anni ufil kail. Tuan-tuan beritahu saya. Bila kita kata lain kali nak main, bawa adik yang sama bapak. Permintaan tu normal ke pelik? Pelik. Dia kata, apa saya tiba-tiba YB minta bawa adik? Pelik YB ni. YB ni gay ke apa? Kenapa minta bawa adik? Maka tuan-tuan, Yusuf nak bagi justify kenapa lain kali bawa adik. Yusuf nak justify kenapa lain kali korang kena bawa adik. Dan ini apa Yusuf cakap. Uktuni bi akhil lakum min abikum. Lain kali datang main sini, bawa adik korang yang satu lagi yang sama bapak tu. Ala tarawna anni ufil kail. Pasal apa korang kena bawa? Bukankah kalian dapati aku satu orang yang aufil kail, satu orang yang sempurnakan sukatan. Korang nak 2 tan aku bagi. Korang nak 2 tan harga dia RM4,000. RM4,000 lah aku cas, aku sempurnakan sukatan, aku tak tekan, aku tak naik harga, aku tak masa bincang tadi nak 2 tan tapi masa bagi aku cilok setengah tan ke, aku tak buat perangai macam tu. Tidakkah kalian lihat bahawa aku satu orang yang ufil kail, aku sempurnakan sukatan, wa ana khairul munzilin, dan tidakkah kalian perhati bahawa aku ni sebaik-baik orang yang terima tetamu? Maka sebab itu lain kali bila korang datang, korang kena bawa adik yang seorang lagi. Kan? Korang tengok aku sempurna sukatan, aku tak tipu dalam bab sukatan, dan juga aku adalah sebaik-baik penerima tetamu. Korang tengok kan macam mana aku layan tetamu? Korang dapat bilik hotel, ada aircon, makan kalian dekat sini sponsor, 3 hari korang duduk sini sementara lori nak siap bawa muatan tersebut. Ada orang kami sponsor. Kami kan sebaik-baik penerima tetamu. Justru itu lain kali bawa adik yang seorang lagi. Fa illam ta'tuni bihi. Jika kalian tak bawa adik tu mai. Kalau lain kali korang datang 10 orang lah, tak bawa adik tu. Fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun. Lain kali kalau korang datang tak bawa 10 orang tu, tak payah mai. Kalau korang mai pun aku tak approve korang punya belian next round. Wala taqrabun, jangan dekat langsung lah. Jangan dekat langsung. Qalu, maka mereka pun jawab, sanurawidu anhu abahu. Okey YB, kami akan pujuk ayah dia, lepas dia untuk ikut sama-sama lain kali YB. Wa innahu lafa'ilun. Betul YB? Pasti kami buat. Sungguh-sungguh punya, pasti kami buat YB. Okey, selesai. Sekarang tuan-tuan, kenapa Yusuf minta adik dia datang lain kali? Kenapa Yusuf buat syarat itu? Lain kali kena bawa adik datang. Saya dah sebut tadi. Syarat itu pelik.
Yusuf justify syarat itu dengan kata, aku sempurnakan sukatan dan juga aku sebaik-baik penerima tetamu. Dan kalau adik tu tak main, korang jangan minta lah. Jangan main lah. Tuan-tuan, sekarang macam mana nak justify yang last tu? Kalau lain kali adik tak datang, korang jangan datang dah. Yang tu nak justify macam mana? Tuan-tuan, justificationnya adalah kalau korang lain kali datang tak bawa adik tu, Yusuf boleh korang sedang beritahu aku beberapa perkara. Satu, korang sedang tipu aku, kononnya korang ada adik seorang lagi, kononnya apa-apa. Tu cara Yusuf nak verify cerita. Ini dengan anggapan dari sudut pandang orang-orang itu yang tak kenal Yusuf. Of course Yusuf minta itu sebab dia nak jumpa adik dia, of course. Tapi tuan-tuan, pada sudut pandang orang-orang yang tak kenal Yusuf tu, mereka anggap kata Yusuf meminta agar adik-beradik datang berbagai ini adalah sebagai satu cara untuk cross-check cerita yang mereka bawa. Itu satu. Yang keduanya adalah, aku sempurnakan sukatan dan aku sebaik-baik penerima tetamu. Jadi kalau next time kalian datang, kalian tak bawa tambahan tetamu, aku beranggapan kalian anggap bahawa cara aku layan tetamu itu tak bagus. Dan korang beranggapan bahawa beli daripada Mesir, beli daripada aku tu sukatan tak cukup. Itu anggapan yang korang bagi dekat aku. Kalau next round kalian datang, kalian tak bawa Bunyamin. Itu sudut pandang. Sebab itulah abang-abang dah kata, okey YB, lain kali kami datang, kami bawa adik seorang lagi YB. Terima kasih YB, terima kasih YB, terima kasih YB. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Kenapa dalam banyak-banyak tempat, abang-abang dia mai beli dekat Mesir? Jauh Mesir ni. Pasal apa mai datang beli kat Mesir? Jawab. Mesir tu bandar ke? Apa Aiman? Sebab Mesir tu bandar besar ke? Ataupun ada malik? Satu betul, Mesir bandar besar. Tapi ada bandar besar yang lain. Ada kerajaan Mesopotamia waktu tu. Ada kerajaan Babylon waktu tu. Itu semua kerajaan besar juga. Pasal pemain Mesir. Ekonomi Mesir Mesir. selamat. Ekonomi besar. Oh, sebab Mesir. Mesir ada simpanan. Sebab Mesir ada Simpanan makanan. Ekonomi mereka lebih kukuh disebabkan Jawapan yang paling baik adalah kerana Yusuf sebut aku sebaik-baik penerima tetamu, aku penuhkan sukatan. Bermaksud tuan-tuan, kalau korang tak datang Mesir, korang boleh beli stok daripada orang lain. Agak-agak tuan-tuan, waktu pandemik macam tu, ada tak orang tengah mereka beli daripada Mesir, lepas tu mereka jual balik ke orang lain? Agak-agak ada tak? Ada tak agak-agak? Ada, ambil kesempatan. Ada tak orang yang dia ada stok? Cuma nak kata banyak, tak banyak lah. Ada stok. Dia kata kalau kau nak jual juga, kalau kau nak juga stok aku ni, aku boleh jual. Tapi, apa tapi dia tuan-tuan? Mahal. Tapi jual mahal lah. Aku ada stok, aku boleh jual kat hangpa. Tapi harga dia bukan 4,000 lah satu tong. Bukan 4,000 satu tan. Harga dia 6,000 lah kalau beli dengan aku. Kalau beli dengan Mesir, sempurna sukatan. Kalau beli dengan orang lain, tiba-tiba aja produk tersebut laku keras, mereka naik harga. Yusuf tak naik harga. Waktu zaman pandemik pun harga dia 4,000 satu tan. Zaman tak pandemik pun 4,000 satu tan. Tuan-tuan ingat kan masa awal-awal pandemik dulu, tiba-tiba mask muka kita, mask muka lah, mask penutup muka tiba-tiba naik harga gila-gila je. Sampai 50 sekotak pun ada, 30 sekotak pun ada. Hari ni, RM10 pun tak sampai. Sebab apa? Sebab ada orang naik harga. Padahal kos dia tak bertambah pun. Itu stok lama pada peringkat awal. Tapi itulah Mesir. Mesir selaku produce sendiri, mereka tak import. Mesir selaku satu tamadun yang produce sendiri bahan makanan mereka, food security mereka secure, ada lebihan, mereka boleh jual. Ini bahagian besar di bawah pentadbiran Yusuf. Jimat cermatnya Yusuf tersebut, kalau tuan-tuan ingat, apa Yusuf sebut? Dalam mimpi tersebut apa dia? Macam mana Yusuf takwil mimpi Al-Malik? Yusuf kata, 7 tahun yang subur ini, tuai semua, tapi ambil sikit saja dari batang, yang lebih simpan. 7 tahun yang kemarau nanti, kalian akan ambil banyak, tinggal sedikit di tangkai. Maksudnya tuan-tuan, tinggal sedikit di tangkai itu untuk siapa waktu musim kemarau? Tinggal sedikit di tangkai itu untuk siapa pada musim kemarau ni?
Burung ke? Untuk burung. Untuk orang lain. Untuk urus niaga. Untuk jual ke orang lain. Itu mantapnya ekonomi bawah Yusuf. Zaman pandemik, ekonomi jatuh. Tapi Mesir survive. Bukan setakat Mesir survive, Mesir boleh jual pula ke orang lain. Sebab ada tinggal sedikit di tangkai. Maksudnya rakyat Mesir masih lagi boleh makan cukup dan boleh jual pula ke orang lain. Itu hebatnya di bawah pentadbiran Yusuf alaihi salam. Alright, selesai. Sebab itu mereka datang beli dekat Yusuf daripada Mesir, mereka tak beli daripada tempat lain. Wa qala li fityanihi. Yusuf kata kepada orang suruhannya. Orang suruhan yang tengah prepare bekalan-bekalan tu, tengah diikat guni bubuh dalam lori tersebut. Wa qala li fityanihi. Yusuf kata dekat orang suruhan dia, ij'alu bida'atahum fi rihalihim. Nanti bila korang prepare bekalan untuk 10 orang ni, masukkan semula bida'atahum, barang-barang tukaran mereka. Masuk semula dalam guni mereka. Tuan-tuan bagi tahu saya, barang-barang tukaran, bida'ah. Barang tukaran apa ni? Yang abang dia bawa daripada Kanaan. Yalah, barang tukaran apa tu? Apa barang tukaran yang sering masuk ni? Dia nak bayar lah kot. Duit kot. Bayar dengan barang tukaran. Sistem barter. Sistem barter. Satu tamadun yang tak ada mata wang ni, tamadun besar macam Mesir ada mata wang. Tapi ada tamadun-tamadun kecil ni, mereka tak ada mata wang. Mereka beli barang dengan sistem barter. Tukar. Kau bagi beras, aku bagi kambing. Kau bagi beras, aku bagi pelita. Kau bagi beras, aku bagi cawan. Tu sistem barter. Maka boleh bayang tuan-tuan, abang-abang dia bawa guni besar-besar, which is bawa mata wang, bawa barang-barang tukaran, bawa guni besar-besar daripada Kanaan tu, naik unta berbagai, sampai kat Mesir, dia kata kami nak beli barang. Beli berapa? Ni tengok barang-barang kami bawa ni, agak-agak berapa tan boleh beli? Berapa guni boleh beli? Cek. Okeylah, boleh belilah 2 tan. 2 ekor unta kami boleh bagi beli. Maka kata okey, 2 ekor unta punya beras, selesai. Maka Yusuf pesan, bila hampa tengah packing beras untuk puak-puak tu, gandum untuk orang-orang tu, ambil balik barang-barang hak mereka bayar ni, bubuh semula dalam guni tersebut. Bagi balik. Soalan, kenapa bagi balik? Kenapa bagi balik? Sedangkan itu bayaran yang abang-abang dia bayar. Kenapa bagi balik? La'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Tujuan bagi balik tu, tujuan letak semula dalam guni tersebut, la'allahum ya'rifunaha. Semoga-moga bila mereka akan sedar barang mereka dalam guni tu balik, idzan qalabu ila ahlihim. Sewaktu mereka telah sampai kepada keluarga mereka, la'allahum yarji'un. Moga-moga mereka datang balik cepat sikit. So tuan-tuan, strategi Al-Aziz Yusuf untuk bertemu dengan Bunyamin sangat bijak. Yusuf bukan teringin nak bertemu dengan 10 abang itu. Yusuf teringin nak bertemu dengan adik dia Bunyamin. Yusuf letak syarat kepada abang-abang dia supaya bawa Bunyamin kalau nak beli lagi di masa depan. Apa tujuan buat syarat tu? Supaya next round Yusuf boleh jumpa Bunyamin. Tuan-tuan beritahu saya. Beli semula di masa depan. Agak-agak bila nak beli semula di masa depan tu? Bila? Barang habis. Barang habis. Bila barang habis tu bila? Setahun mungkin baru barang habis. Setahun. Nak jumpa Bunyamin. Lama sangat. Macam mana nak buat bagi boleh jumpa Bunyamin secepat mungkin? Sebab nak jumpa Bunyamin secepat mungkin itulah, maka Yusuf mengarahkan agar, nombor 2, Yusuf mengarahkan agar tuan-tuan, tiba-tiba skrin saya blur. Okey. Sebab nak jumpa Bunyamin cepat sangat itulah, maka Yusuf arahkan agar dimasukkan semula barang-barang itu supaya mereka boleh tengok barang-barang itu apabila mereka pergi jumpa balik ke Mesir esok. Balik ke rumah mereka esok. Agar mereka segera kembali ke Mesir. Tuan-tuan, kenapa dengan cara bagi semula barang-barang tukaran itu boleh menyebabkan mereka segera pulang ke Mesir? Why? Ada duit nak tukar. Balik. Satu, betul. Mereka pembalik rumah, mereka kata, kita ada modal ni. Kita boleh beli serang lagi. Tu mungkin satu.
Yang kedua? Kenapa bubuh balik? Tak bagi tahu lah tu. Bubuh senyap-senyap. Mereka pelik sebab dia dah beli barang tu pakai barter trade tapi barang tu dikembalikan. So dia rasa macam macam bersalah lah. Dia macam nak pulang balik. Terima kasih perkataan besarnya. Ada beberapa perkara boleh berlaku. Satu, mereka kata, babe, kita punya modal ni untung 100%, modal dapat balik. Kalau modal dapat balik tu, alang-alang modal dapat balik, tenaga kita pun kuat lagi. Jom kita pergi beli balik, serang lagi. Dapat 2 tan lagi. Tu satu. Tapi idea tu jahat sikit. Idea yang baik sikit pada, guys, loh, ada tersilap ni. Astaghfirullahalazim. Hak ni hak kita bayar kat depa terbubur semula ni. Tersilap ni. Allah sianya. Kita beli dah pun tiba-tiba depa tersilap. Rugi orang Mesir tersebut. Rugi YB hak baik tu. Jom kita bagi balik. Betul kan? Tu baik sikit lah. Tak kisahlah berlaku yang mana pun. Sama ada mereka datang nak beli topak. Ataupun mereka sekadar nak serah semula barang tukaran itu. Tak kisah yang mana berlaku. Bunyamin akan datang atau tidak? Jawab tuan-tuan. Datang. Tak kisah dia pun datang. Bunyamin akan datang dan beritahu saya. Mereka akan datang semula setahun, 2 tahun atau segera? Segera. Sebab itulah pertama next round datang bawa adik. Syarat satu. Supaya next round dia boleh jumpa Bunyamin. Tapi dia nak jumpa Bunyamin cepat sebab tu dia bagi modal semula. Supaya mereka datang cepat. Alright. Saya tanya tuan-tuan. Mereka tahu tak tahu kata dalam guni mereka ada modal balik? Tak tahu. Tak tahu. Ingat, mereka tak tahu. Bila mereka tak tahu, mereka pun balik. Allah. Abang Yusuf pun balik, jumpa balik semula ke Kanaan. Sampai je dekat rumah, falamma raja'u ila abihim. Setelah mereka kembali kepada ayah mereka, sampai dah kat Kanaan, sampai dah kat rumah. 7 hari perjalanan. 8 hari perjalanan. Qalu, mereka pun kata, ya abana, wahai ayah kami, muni'a minal kain. Ayah, kita tak boleh nak dapat bekalan lagi dah lepas ni. Tak boleh dah ya ayah, tak boleh dah. Fa'arsil ma'ana akhana naqtal. Ayah, lain kali kalau kita nak pergi, ayah hantar, ayah bagi adik kita hak seorang lagi ikut dah. Bagi Bunyamin ikut kami dah. Naqtal untuk kami dapat bekalan baru dah ayah dah. Next round, YB tu kata kalau kami nak pergi beli lagi, harga dia okey ya. Stok dia banyak, harga dia pun mantap. Tak mahal sangat. Tapi syarat dia kena bawa adik. So lain kali ayah bagi dah, adik ikut dah. Nah. Wa inna lahu lahafizun. Serius ayah, kami akan jaga adik kami sungguh-sungguh. Tonton ayat tu. Wa inna lahu lahafizun. Sebiji. Betul ayah? Kami akan jaga adik kami sungguh-sungguh. Ayat tu dah sebut dah sebelum ni. Bila tuan-tuan? Dah semasa Yusuf, dia nak Yusuf. bawa Yusuf. Ayat yang sama dia cakap. Ayat sama sebiji. Wa inna lahu lahafizun. Dulu masa mereka nak ajak Yusuf pun, supaya Yusuf boleh pimpin dengan mereka pun, ayat tu lah. Yaqub dengar. Ayah, lepas adik ikut kami lah. Wa inna lahu lahafizun. Kami akan jaga adik sungguh-sungguh. Qala, Yaqub pun kata, hal amanukum alaihi. Korang nak aku amanahkan korang jaga adik korang ni. Korang nak jaga Bunyamin. Korang nak suruh aku lepas supaya korang jaga Bunyamin. Illa kama amintukum ala akhihi min qab. Korang nak aku minta korang jaga dia sama macam dulu. Aku minta kalian jaga abang dia dulu. Macam tu. Fallahu khairun hafizan. Maka Allah sebaik-baik penjaga. Tak payahlah. Ayat mudahnya. Nak suruh korang jaga, tak payah. Allah sebaik-baik penjaga. Kalau aku nak suruh jaga, aku suruh Allah jaga. Fallahu khairun hafizan. Maka Allah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah itu yang paling sayang, yang maha penyayang di kalangan yang menyayangi. Yang penyayang ramai, tapi siapa yang paling sayang? Allah. Abang-abang mungkin sayang, tapi yang paling sayang di kalangan yang paling sayang adalah Allah. Wa huwa arhamur rahimin. Dia maha penyayang dari ramai-ramai yang menyayangi ini. Korang nak minta aku amanahkan korang jaga Bunyamin?
No. Korang nak aku bagi kat Bunyamin kat korang. Macam aku bagi abang dia dulu. Oh, no. Fallahu khairan hafiza. Maka Allah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Allah ini sebaik-baik penyayang dari kalangan yang sayang-sayang yang lain tu. Okeylah ya, tak apalah ya, fikirlah dulu ya. Nak pergi patah balik ni pun tahun depan kot. Walamma fatahu mata'ahum. Tak kala mereka pun buka guni-guni barangan mereka. Wajadu bida'atahum ruddat ilaihim. Baru mereka sedar, lah, modal kita dapat balik. Elok. Qalu, mereka pun kata, ya abana, mana beri. Ayah, apa lagi kita nak ayah hoi? Tengoklah ya, apa lagi tak cukup ayah hoi. Hazihi bida'atuna ruddat ilaina. Ayah tengok ayah, modal kita, barang tukaran kita ya, ruddat ilaina. Diberi semula kepada kita ayah hoi. Tengok ayah, kita ada modal tambahan. Kita boleh beli awal ya. Sekarang mereka boleh simpan ataupun mereka nak bagi semula. Tuan-tuan bagi tahu saya. Agak-agak tuan-tuan lah. Yakub ajak anak-anak dia simpan. Ataupun Yakub ajak anak dia, bukan kita punya, bagi balik. Mana satu tuan-tuan? Yakub suruh anak dia balik. Bagi balik. Pastilah Yakub ajar anak dia, tu bukan kita punya, bagi balik. Itulah Yakub akan ajar. Maka tuan-tuan, untuk abang-abang dia bagi balik tersebut, nak kena bertolak semula. Nak kena period Inggeris, nak kena bawa unta tu pi semula. Banyak, tak boleh hantar 2 orang. Tak boleh hantar 3 orang. Kena semua pi semula. Tapi ayah takkan alang-alang nak pi Mesir tu. Pi lenggang kangkung, alang-alang dah pi tu. Alang-alang unta kita pun pergi tu. Bolehlah kita top up barang serang lagi. Bawa lah Bunyamin kali ni. Kali ni bawa lah Bunyamin. Kalau kami pi lenggang kangkung dia tak bawa Bunyamin, silap-silap memang betul-betul lenggang kangkung. Satu sem pun tak dapat balik sebab kami tak bawa adik ni. Ayah, lepaslah Bunyamin lah. Maka tuan-tuan, mereka pun kata balik, ya abana, mana beri hazihi bida'atuna raddat ilaina. Ayah, apa lagi kita nak ayah? Hazihi bida'atuna raddat ilaina. Ini barang-barang kita ni, dia bagi balik ya Allah, ayah hoi. Wa namiru ahlana wa nahfazu akhana. Kita boleh dapatkan lagi bekalan untuk keluarga kita. Kita boleh dapatkan lagi bekalan untuk keluarga kita. Namiru ahlana wa nahfazu akhana. Dan serius ayah, kami akan jaga sungguh adik kami kali ni. Wa nazdadu kailal ba'ir. Kali ni kalau kita pi ni, kita boleh dapat bekalan semua seekor unta. Just like that. Zalika kulla yasir. Muatan seekor unta penuh ni mudah saja. Tuan-tuan beritahu saya. Muatan penuh seekor unta ni mudah sahaja. Mudah sahaja bagi siapa tu? Bagi Al-Aziz. Apa? Mudah sahaja bagi Al-Aziz kalau dia nak approve muatan satu ekor unta. Itu satu. Yang kedua adalah kami pi sebelah orang. Kalau kami pi sebelah orang, lepas tu kami serah balik pula modal yang diberikan semula kepada kita tu. Rasanya Al-Aziz ni dia boleh bagi hadiah. Hadiah apa dia boleh bagi ya? Rasanya kalau dia bagi seekor unta penuh bekalan pun, mudah ya, lumayan tu. Lumayan tu kalau dia bagi hadiah seekor unta penuh bekalan tu. Not bad. Ayo, bagi ya adik ikut. Bagi adik ikut dah. Nah. Please. Qalu. Yakub pun kata, lan ursilahu ma'akum. Never ever. Nah. Aku tidak sekali-kali akan membiarkan Bunyamin pergi bersama kalian. No, aku tak akan hantar adik ni pergi ikut orang. Aku tak akan hantar. Never ever. Tak akan. Hatta tu'tuni mawthiqan min Allah. Melainkan sehinggalah kalian beri kepada aku mawthiqan min Allah. Satu perjanjian teguh. Satu jaminan daripada Allah. La ta'tunnani bihi. Bahawa kalian jamin. Jaminan itu mesti datang daripada Allah. Bahawa kalian jamin akan bawa adik korang Bunyamin ni. Bawa balik jumpa aku semula. Allah an yuhata bikum. Melainkan kalau memang kalian terhalang, tak boleh bawa balik adik korang. Maksudnya kalian tak kena jamin. Dan jaminan tu Allah kena bagi.
bahawa kalian tak akan buat dajal adik korang ni. Macam korang buat kat Yusuf dulu. Jamin. Korang tak akan buat perangai terhadap adik korang ni. Dan jaminan itu mesti datang daripada Allah. Tuan beritahu saya. Macam mana manusia nak buat jaminan yang datang daripada Allah kepada orang lain? Bersumpah atas nama Allah. Terima kasih. Bersumpah atas nama Allah. Itu maksud kita buat jaminan dan kita menjadikan Allah yang jamin. Ayah ada perjanjian dengan satu orang. Dalam kes ni Yaakob lah. Ayah bagi Bunyamin ikut kami. Ayah dah kata, no, kalau kau jamin aku tak mahu. Aku nak Allah jamin. So make sure Allah jamin. So macam mana 10 orang ni nak buat bagi Allah jamin? Maka mereka akan kata, demi Allah, ayah, Tuhan sebagai saksi, Tuhan sebagai jaminan, demi Allah, kami akan bawa balik Bunyamin. Itu maksud satu janji, satu jaminan yang datang daripada Tuhan. Meskipun bukan Tuhan yang jaga, mereka yang jaga. Tapi apabila mereka menjadikan Tuhan sebagai saksi, dalam sumpah mereka, itu nama dia memberi jaminan guna nama Tuhan. Sebab tu bila kita kata, wallahi minggu depan aku bayar hutang hang. So tuan, siapa dia bagi jaminan kata minggu depan bayar? Kita buat siapa jadi penjamin? Kita buat Allah jadi penjamin. Allah. Itu maksud sumpah. Sumpah adalah apa yang kita sebut ni, kita bawa Allah jadi saksi. Kita bawa Allah jadi penjamin bahawa benda aku cakap ni betul. Itu sumpah. So Yaakob kata, aku tak akan bagi Bunyamin ikut korang, melainkan korang berani sumpah dengan nama Allah, korang akan hantar dia balik, man. Melainkan kalau memang tak boleh sangat. Melainkan kalau tengah-tengah jalan jadi apa-apa, tak apalah, redha lah. Tapi korang tak boleh jadi puja. Korang tak boleh buat trik apa-apa. Janji dengan nama Allah. Falamma attauhu mawthiqahum. Maka apabila 10 orang ni beri jaminan kukuh mereka. Mereka sumpah dengan nama Allah, beri kepada Yaakob. Qala, Yaakob pun kata, Allah ala ma naqul wakil. Allah jadi saksi benda kita buat. Allah lah pengawas terhadap benda yang kita sebut hari ini. So tuan-tuan, ini beza tindakan Yaakob. Ini beza tindakan Yaakob sewaktu dia melepaskan 2 anak dia, Yusuf dan Bunyamin. Masa dulu Yusuf, saya Yusuf. Masa Yusuf dulu, 10 anak-anak Yaakob janji nak jaga adik mereka. Bunyamin sama tak? Sama. 10 anak-anak Yaakob janji nak jaga Bunyamin. Sama. Masa melepaskan Yusuf dulu, Yaakob enggan. Yaakob tak bagi Yusuf ikut. Yaakob enggan. Lalu anak-anak dia pujuk. Bunyamin pun sama juga. Yaakob enggan lepaskan Bunyamin. Tapi anak-anak dia pujuk. So kita lihat bagaimana keadaan Yusuf dengan keadaan Bunyamin sama. Selepas anak-anak dia pujuk. Dalam kes Yusuf, Yaakob melepaskan Yusuf ikut abang-abang dia. Dan jadi apa yang jadi. Dalam kes Bunyamin, Yaakob lepas ke tak lepas, tuan-tuan? Yaakob lepas tak lepas dalam kes Bunyamin? Lepas. Tapi dia syarat. Yaakob kata, sumpah dulu. Sumpah dulu. Yaakob tuntut anak-anak dia sumpah dengan nama Allah. Mereka bersumpah, barulah Yaakob melepaskan Bunyamin. So tuan-tuan, beza tindakan Yaakob adalah kali ni ada minta anak-anak dia sumpah. So tuan-tuan, apa yang kita boleh belajar dekat tindakan Yaakob ini? 1, jangan kena patut daripada lubang yang sama 2 kali. Orang tu lah juga. Tuan-tuan, orang yang sama, 10 orang yang sama. Jangan kena patut daripada 10 orang yang sama 2 kali. Skrip pun sama juga. Skrip pun sama, bunyi macam tu juga. Undi saya akan bawa perubahan. Tuan-tuan, bunyi skrip sama. Jangan kena patut dua kali daripada lubang yang sama. Maka sebab tu kali ni dia kena ada black and white. Sebab tu kali ni kena ada sumpah. Ustaz, dulu pun ada black and white, dulu pun ada sumpah. Kalau dulu pun ada black and white, dulu pun ada sumpah, maka memang tak boleh pakai yang semua. Maka Allah sebut kata kat sini, kita belajar bahawa jangan kena patut lubang sama dua kali. Itu satu benda kita belajar. Benda kedua kita belajar bahawa jangan mudah-mudah demand sumpah. Tuan-tuan, bila kita minta satu orang bersumpah, maksudnya kita tak berapa percaya dekat orang tersebut. Dan tuan-tuan, dalam kes anak, dalam kes orang rapat dengan kita, jangan mudah-mudah untuk minta sumpah. Kadang-kadang contoh tuan-tuan, tuan-tuan main dengan anak-anak, tuan-tuan tidur, bangun semula, tengok-tengok ada pasu pecah.
Kita pun tanya, Abang Long, hang buat lah? Tak buat. Sumpah tak buat. Tiba-tiba anak kita pun kata, sumpah tak buat. Tuan-tuan, benda-benda kecil jangan minta sumpah. Benda-benda pasu pecah, benda-benda siapa dia tolak adik sampai adik menangis, benda-benda tersebut tak payah minta sumpah. Sebab apa tuan-tuan? Biar sumpah tu ada nilai. Yakub dia minta anak-anak dia sumpah meskipun tu anak isu berkaitan nyawa. Nyawa Bunyamin. Jaminan nyawa Bunyamin. Dan minta sumpah itu adalah benda besar kerana anak-anak dia 10 orang memang ada rekod buat perangai dengan Yusuf. Jadi sumpah itu valid dan sumpah itu real. Benda besar minta sumpah, setakat benda kecil-kecil tak payah minta sumpah tuan-tuan. Kalau tuan minta sumpah atas benda kecil-kecil ada beberapa masalah. Satu, sumpah dianggap ringan di mulut. Sumpah itu jadi ringan di mulut, akhirnya benda yang ringan di mulut ni tak ada nilai tuan-tuan. Lebih kurang macam inilah satu orang lelaki jumpa perempuan mana pun dia kata hang comel lah, I love you. Mudah sangat sebut I love you tuan-tuan. Akhirnya kalau satu hari dia sebut I love you kat orang yang dia suka pun, nilai I love you tu tak ada. Sebab dia sebut kat 10 orang lah. Faham tak? Poin dia kat sini adalah benda yang selalu sangat disebut, nilai dia kurang. Sebab tu sumpah jangan mudah-mudah sebut, jangan mudah-mudah demand orang sumpah. Melainkan benda besar sangat dan kita minta dia sumpah. Itu beza tindakan Yakub sewaktu lepaskan Bunyamin dan sewaktu lepaskan Yusuf. Ada soalan setakat sekarang? Ya. Masa rombongan abang-abang Nabi Yusuf datang ke Mesir, ada perbezaan bahasa tak Ustaz time tu? Wallahu alam, kalau ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Kalau ada kita boleh translate, kalau tak ada tak masalah. Okey. Ada soalan tambahan? Selesai? Tak ada soalan? Alright, selesai. Tak ada soalan, kita move on. Alright. Waqala. Lepas sumpah, Yakub pun lepas anak-anak dia. Yakub pun bagi Bunyamin ikut. Dekat depan pintu, sebelum mereka balik, mereka keluar tu, Yakub pun pesan ke anak-anak dia. Apa Yakub kata? Ya baniya, wahai anak-anak ayah sekalian, wahai anak-anak ayah, la tadkhulu min babil wahid. Bila korang pergi Mesir esok, jangan korang masuk semua sebelah orang daripada pintu yang sama. Korang masuk kat Mesir tu, jangan masuk daripada pintu yang sama. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Sebaliknya, kalau kalian pergi Mesir, masuklah daripada pintu-pintu yang berasingan. Okey? Bila masuk kat Mesir, jangan semua sebelah orang masuk daripada pintu yang sama serentak. Jangan. Sebaliknya, ada berapa pintu? Ada 4 pintu. Hampa pecah 4 orang. Masuk 4 orang daripada 4 pintu berbeza. Kemudian masuk 4 grup daripada 4 pintu berbeza. Lepas tu, hampa set dah jumpa kat mana-mana lepas tu. Jangan semua masuk serentak dah. Anak-anak semua. Faham dah? Ayah pesan macam tu dah. Okey. Soalan. Pasal apa tiba-tiba ayah dia minta macam tu? Kenapa Yakub pesan ke anak dia jangan masuk pintu sama? Soalan. Hindari penyakit ain. Oh, Kak Zainah ambil terus maklumat daripada kitab. Tuan-tuan, sebabnya adalah kerana menghindari daripada sihir ain. Tuan-tuan, sekarang kita bagi tahu sihir ain tu apa dia? Sihir ain maksudnya dalam bahasa Melayu kita sebut pukau. Pukau pandangan mata. Pukau. Dan jom kita bincang perkataan pukau bahasa Melayu, kemudian kita sembang dengan kes ni. Pukau ni apa dia? Jadi orang Melayu sebut perkataan pukau tapi tak sedar pun pukau tu apa dia. Contoh tuan-tuan, bukan semua orang boleh naik atas pentas pegang mikrofon. Bercakap, menyanyi. Bukan semua orang boleh buat. Sebab apa? Sebabnya adalah ada orang naik atas pentas pegang mikrofon, lepas tu dia pun tadi praktis elok lah. Sampai atas pentas dia ketak. Soalan, pasal apa tiba-tiba atas pentas dia blur, dia ketak? Sebab apa?
Sebab dia tengok banyak mata tengah tengok dia. Terlalu banyak mata sedang tengok dia. Apabila terlalu banyak mata sedang fokus kepada kita, maka tuan-tuan, apa berlaku? Kita akan terpukau dengan banyaknya mata itu. Atau ada reverse, ada benda kedua berlaku. Sama ada satu orang ni atas pentas, banyak mata tengok dia, sama ada dia terpukau dengan banyak mata itu menyebabkan akhirnya dia gugup, akhirnya dia pingsan, akhirnya dia menjerit, akhirnya dia demam, akhirnya dia muntah macam-macam. Apabila satu orang atas pentas, terlalu banyak mata tengok dia. Atau reverse. Reverse-nya macam mana? Satu orang atas pentas, dia pegang mikrofon, tuan-tuan dengar dia bercakap, tuan-tuan yang terpukau. Sama ada yang tukang tengok terpukau ataupun yang ditengok terpukau. Faham? Pukau ni dia berlaku both way. Sama ada orang yang melihat itu terpukau atau orang yang dilihat itu terpukau. Tak kisahlah tuan-tuan, pukau macam mana pun, tapi dalam kes orang yang dilihat, peratusan untuk dia dipukau dengan buruk itu adalah besar. Darah gemuruh dia tu besar. Pukau ini dalam bahasa Arab dia sebut sihir al-ain. Dia satu bentuk sihir. Sihir ain. Sihir ain adalah sihir pandangan mata. Ini maksud sihir ain, tuan-tuan. Bila kita tengok satu orang, contoh tuan-tuan, satu orang ni atas pentas, dia baru pegang mikrofon, audiens dekat bawah tu cakap apa sebelum dia buka mulut. Satu orang akan kata, mampu hari ni, gagak Ustaz I. Orang kedua pula kata, aku rasa dia ni nampak gaya tak menang. Orang nombor 3 pula kata, siapa dia Mamat ni tiba-tiba pegang mikrofon. Orang nombor 4 pula kata, tuan-tuan, mereka ada macam-macam komen dan mereka translate mereka punya komen tu dengan pandangan mata. Maka orang yang atas pentas tersebut akan gugup, akan terkena sihir al-ain, sihir pandangan mata. Apa kaitan dengan Nabi Yaqub alaihissalam? Apa kaitan dengan sebelah orang ni? Tuan-tuan bagi tahu saya. Sebelah orang ni mereka Bani Israel. Bagi tahu saya, kulit Bani Israel ni cerah, putih ke gelap? Cerah. Bani Israel kulit mereka cerah. Orang Mesir bangsa Qibti. Bangsa Qibti kulit warna gelap. Bermaksud apabila sebelah orang ni datang ke Mesir, kalau nak sebut handsome lah tuan-tuan, siapa paling handsome? Sebelah orang ni. Kalau nak sebut handsome, sebelah orang ni lah. Sebab bangsa Qibti, orang Mesir kulit gelap. Manakala orang Mesir, Bani Israel kulit mereka cerah. Nak sebut putih tak tepat dah, bukan putih, cerah. Bani Israel tak putih tapi mereka cerah. Itu satu. Yang keduanya, sekarang mereka bawa Bunyamin. In case tuan-tuan lupa, Bunyamin tu berkongsi mak dan berkongsi ayah yang sama dengan Yusuf. Kalau Yusuf tu sangat-sangat comel, kalau Yusuf tu ada 100 kala comel, Yaqub Bunyamin tu mungkin ada 20% lah. Kalau Yusuf 100% comel, adik dia Bunyamin tu 20% comel. Comelnya ada sebab berkongsi mak dan berkongsi ayah. Jadi kalau hangpa bawa pergi ke tempat macam tu pula, sihir pandangan mata tu akan menonton. Ramai orang akan tengok, terutama sekali akan melihat Bunyamin. Sebab tu antara sebab dia tak bagi pi tu, Bunyamin budak muda lagi, kecil lagi. Muda lagi. Nak kata muda terang-tantang tak lah. Kalau Yusuf umur 30, Bunyamin mungkin baru umur 22, 23. Awal kemudaan lagi, remaja awal lagi. Umur-umur tu yang dia masuk penjara dulu, Yusuf. Faham? So sebab tu tak boleh bawa adik tu main. Alright. Maka lain kali bila hampa nak masuk tu, masuk guna pintu berbeza ya. Why? Semoga-moga kalian tak kenalah sihir al-ain itu. Ayah doa-doa kalian tak kena. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Tapi anak-anak sekalian, meskipun ayah minta kita usaha dengan cara masuk dari pintu berbeza-beza, itu usaha. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Tidaklah aku, ayah, dapat menyelamatkan kalian daripada Allah walau sikit pun. Ya, ayah boleh usaha supaya kalian tak kena pukau tersebut. Kita boleh usaha supaya adik korang tak kena colek. Kita boleh usaha bahawa sekian.
Tapi usaha apa pun yang kita buat, wa ma ughni ankum minallah min syai'. Tidak ayah boleh menyelamatkan kalian daripada Allah. Erti kata daripada takdir Allah, ketetapan Allah, wala sikit pun. Kita usaha, moga-moga tak kena colek. Tapi kalau kena colek juga, nak buat macam mana? Kita tak boleh menyelamatkan daripada ketetapan Allah, takdir Allah. Kita usaha supaya korang tak kena pukau sihir al-ain. Tapi kalau kena juga, nak buat macam mana? Ayah tak boleh menyelamatkan kalian daripada Allah, walau sikit pun. Anil hukmu illa billah. Keputusan semuanya milik Allah. Buat keputusan milik Allah. Jadi, keputusan sama ada adik kau kena colek atau tidak, keputusan sama ada anak ayah akan kena sihir ain ataupun tidak, keputusan itu siapa buat? Allah. Anil hukmu illa billah, illa lillah. Buat satu keputusan tak lain adalah hak Allah, milik Allah. Oleh itu, alaihi tawakkaltu. Kepada Allah kita tawakal. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Maka hanya kepada Allah lah orang-orang tawakal itu mesti bertawakal. Maka tuan-tuan, sekarang saya tanya tuan-tuan. Yakub baru sahaja, Yakub baru sahaja ajar anak dia benda besar berkaitan dengan usaha dan takdir. Usaha dan takdir. Sekarang tuan-tuan tolong bagi tahu saya. Usaha boleh tak mengubah takdir? Jawab. Boleh. Boleh. Usaha boleh mengubah takdir? Tak boleh. Tak, usaha tidak boleh mengubah takdir. Saya tahu pasal sebahagian orang kata boleh. Tapi saya tak mau pergi kat situ dulu. Dengar statement dulu. Kita boleh usaha masuk pintu beza-beza, tapi tidaklah menyelamatkan usaha kita itu daripada takdir Allah. Ayat tadi sebut direct ya. Tuan-tuan dengar, apa saja usaha kita tidak boleh mengubah takdir. Apa saja kita buat, kalau Allah kita nak A, kita usaha pergi ke arah A, tapi Allah nak B. Yang berlaku A ke B, dia akan berlaku B. Itu maksud usaha tidak boleh mengubah takdir. Kita usaha agar A berlaku, usaha sungguh agar A berlaku. Tapi Allah dah tulis, Allah kata, aku nak B berlaku. Kita usaha macam mana pun, akhirnya yang berlaku adalah B. Itulah apa yang Yakub ajar anak dia, usaha. Tapi usaha kita itu tidak boleh menyelamatkan kita daripada kehendak Allah langsung. Sebab tukang buat keputusan adalah Allah. Usaha kita buat. Tapi usaha kita akan berlaku keputusan macam usaha kita tak? Buat keputusan tu adalah Allah. Alaihi tawakkaltu. Oleh sebab semua keputusan milik Allah, oleh sebab usaha kita tak boleh mengubah takdir, alaihi tawakkaltu. Maka kepada Allah kita tawakal. Bermaksud kita serah terus kepada Allah Ta'ala lah. Lepas tu kita usaha, lepas usaha kita tawakal. Dengan statement tu. Kita usaha dulu, lepas usaha tawakal. Bila kita tawakal, bagi tahu saya. Kalau Allah nak ubah takdir. Kalaulah Allah nak mengubah takdir kerana kita telah usaha, kemudian kita tawakal. Boleh tak Allah padam takdir itu dan ubah? Boleh tak boleh? Boleh sangat. Itu baru boleh. Yang tu baru boleh. Dan tuan-tuan, statement padam takdir, ubah takdir itu tak berlaku. Tuan-tuan, ubah takdir itu tidak berlaku. Cuma saya nak sebut, kalau Allah nak buat, boleh buat. Takdir ni saya rasa kita boleh bincang lebih panjang bagaimana yang orang sebut boleh ubah takdir apa bagai tu. Tapi ringkas kata, ayat mudahnya, keputusan final di tangan Allah, jawapannya tak boleh. Ayat ringkasnya macam tu. Alright? Terus timbul satu soalan. Ustaz, dah memang takdir tak boleh berubah, yang tu usaha buat apa? Dah memang takdir akan berlaku seperti yang Allah tetapkan, yang kita pulun usaha buat apa? Maka tuan-tuan, Allah bagi tahu pasal Pak Yakub usaha. Allah bagi tahu pasal Pak Yakub usaha. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Tak kala mereka masuk melalui mengikut saranan ayah mereka itu, maka na yughni anhum min Allah min syai'. Benarlah tindakan mereka masuk daripada daripada pintu-pintu berbeza itu, memang betul tindakan itu tak menyelamatkan mereka daripada Allah wala sikit pun. Dan tuan akan lihat sebentar lagi bagaimana masuk daripada pintu berbeza itu langsung tak menyelamatkan anak dia. Lagi kita akan baca. Habis pasal Pak Yakub suruh usaha juga.
illa hajah fi nafsi Yaqub qadaha. Usaha itu adalah saranan yang Yaqub buat tadi adalah usaha Yaqub agar menunaikan hajat, menunaikan keinginan Yaqub yang terpendam dalam dada dia. Kenapa kita usaha baru tawakal, sedangkan usaha dan tawakal kita tak mengubah takdir? Kenapa usaha dulu? Nak lepaskan hajat kita yang sedang usaha ni. Maksudnya macam ni tuan-tuan. Bayang macam ni. Satu orang naik kereta. Nak pakai seat belt ke tak pakai seat belt? Pakai seat belt pun mati. Kalau Allah nak kata mati, tak pakai seat belt pun mati. Tuan-tuan dengar sini. Kalau tuan-tuan naik kereta dengan anak, kita kata pakai pun tak apa, tak pakai pun tak apa, seat belt tersebut. Kita pun bawa kereta ke Malangan. Bila ke Malangan, kita selamat, anak mati. Tuan-tuan beritahu saya. Anak mati dan masa dia naik kereta tu kita kata, tak payah pakai seat belt lah. Pakai pun mati. Tiba-tiba tuan-tuan, ke Malangan, anak kita mati, kita tak. Tuan-tuan beritahu saya, terkilan tak? Terkilan ya Ustaz. Terkilan. Maka tuan-tuan, kalaulah kita kata anak pakai seat belt tu, moga-moga kalau ke Malangan taklah teruk sangat. Tiba-tiba tuan-tuan, anak kita pakai seat belt ke Malangan, anak kita mati. Mati pun kita kata tak apalah, seat belt pakai dah. Lega dah, usaha dah. Tapi dah Allah nak bagi anak mati, matilah. Tapi tuan-tuan, kalau anak tak pakai seat belt, tiba-tiba mati, kita pun kata, awaklah aku tak pakai seat belt hari tu, awaklah aku tak suruh anak pakai seat belt. Siapa yang terkilan? Kita terkilan. Maka Allah kata usaha. Lepas usaha tawakal. Pasal apa usaha? Melepaskan hajat Yaqub yang ada dalam dada. Kita manusia. Kita manusia bukan malaikat yang dia serah. No, kita manusia kena usaha dulu. Ending terserah kepada Allah Ta'ala. Manusia macam tu. Manusia kena usaha. Sebab tu kadang-kadang pergi cari timba. Why? Sebab kena usaha. Dapat, tak dapat sudah. Kena keluar, kena post iklan, kena buat sale. Orang beli tak beli tu urusan lain. Usaha kena buat. Cucuk vaksin kena cucuk. Sebab apa? Cucuk pun mati, tak cucuk pun mati. COVID. Ada orang cucuk vaksin mati, ada orang cucuk vaksin, tak cucuk vaksin pun mati. Tapi tuan-tuan, kalaulah bayang macam ni, satu keluarga kat tempat saya, masa COVID awal-awal dulu semua pakat duk maki kerajaan. Semua pakai anti vaksin. Mereka percaya COVID tak wujud pun. Mereka tension kedai mereka kena tutup apa-apa. Saya nak bagi tahu sampai sekarang kedai mereka tak buka. Why? Satu family semua tak percaya COVID. Satu family awalnya memang anti vaksin. Why? Sebabnya mereka anggap COVID tak ada. Mereka berat dalam merata. Mereka buka kedai senyap-senyap. Mereka buat kedai makan dengan kedai runcit. Mereka buat perangai macam-macam awal-awal dulu. Satu family kena COVID. Ayah mati. Mak mati. Adik mati, isteri mati, keluarga tersebut 5 orang yang mati. 2 orang yang tak mati lagi. 2 orang tu siapa dia? Akak seorang, anak lelaki seorang. So adik-beradik ada 2 orang. Ayah mereka 2 orang mati, isteri lelaki tu mati, adik mereka mati, 2 orang tu tak mati dan 2 orang tu cucuk dah hari ni. Soalannya, terkilan tak terkilan? Terkilan. Hanya mereka 2 orang tu betul-betul terkilan. Tapi tuan-tuan, kalaulah reverse balik dan mereka cucuk vaksin, dan kalau mereka tutup kedai, dan mereka jaga penjagaan sosial, kalau nama-nama itu Allah tulis mati, mati juga. Tapi bezanya kalau mati ikut SOP, tak terkilan. Kalau mati ikut SOP, tak terkilan. Kalau mati lepas cucuk vaksin, tak terkilan. Sebab kita usaha dah. Itu motif kena usaha dulu. Jangan duk main tawakal. Tawakal kosong. Jangan. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Sebahagian tuan-tuan, ada orang sebut, setengah orang, dia memperlekehkan usaha. Dia suruh tawakal sahaja. Dan ada orang memperlekehkan tawakal. Dia suruh usaha semata-mata. Ada 2 ekstrim. Ada orang suruh usaha sahaja, memperlekehkan tawakal. Ada orang memperlekehkan usaha, suruh tawakal sahaja. Yang benar adalah usaha dulu, kemudian tawakal. Itu yang benar. Maka Allah sebut, innahu lazu ilmin lima allamnahu. Sesungguhnya Yaqub satu orang yang Allah beri ilmu pengetahuan dengan apa yang Allah ajar dia. Apa Allah ajar? Allah ajar Yaqub isu usaha dengan tawakal. Allah ajar Yaqub. Dan sekarang tuan-tuan study ayat ni, tuan-tuan sedang diajar Allah melalui kisah Yaqub tentang tawakal dan usaha. Innahu lazul ilm
lima 'allamnahu. Yaqub satu orang yang ada ilmu pengetahuan yang Allah ajar dia. Allah ajar dia isu takwa, Allah ajar dia isu usaha, isu tawakal. Walakin aksarun nas la ya'lamun. Tapi ramai orang tak tahu. Ramai orang memandang lekeh usaha. Dan ramai juga yang memandang lekeh tawakal. Dua-dua tersebut ada grup yang ekstrim memandang lekeh kepada salah satu. Yang berilmu adalah Yaqub dan bukan mereka. Majoriti orang tak faham, tak tahu isu tawakal dan usaha. Maka tuan-tuan, panduan dari Yaqub soal usaha dan soal tawakal. Satu, tindakan tawakal mesti didahulukan dengan usaha. Usaha dulu, tawakal come second. Bukan tawakal dulu, usaha dulu. Usaha satu orang tidak berupaya mengubah kehendak Allah sekaligus tidak mengubah takdir Allah. Kita kena beriman terhadap perkara nombor 2 itu. Nombor 3, tindakan berusaha akan mengelakkan satu orang itu terkilan. Kalau lepas dia usaha, benda buruk terjadi. Kalau dia usaha, benda buruk terjadi, orang itu tak terkilan. Sebab dia usaha dah. Nombor 4, tindakan satu orang berusaha melayakkan seseorang itu dihargai atas usaha dia yang bawa kebaikan tersebut. Dengar tuan-tuan, bila satu orang tu usaha, dia layak untuk dihargai. Tuan-tuan, kalau satu orang tu usaha, dia layak untuk dihargai. Siapa akan hargai orang yang usaha? Siapa akan hargai? Allah. Allah sahaja yang akan hargai? Diri dia sendiri. Allah akan Ahli keluarga dia. diri sendiri, orang keliling, ahli keluarga semua hargai. Bayangkan tuan ada seorang ayah macam ni. Ayah kata, tengoklah rezeki kat mana nanti kita makan lah. Lepas tu ayah tu tidur atas katil. Ayah, lunch hour ni. Tengoklah kalau rezeki kita ada lah. Ayah, lunch hour ni kena makan. Kena makan. Rezeki ni ikut Allah lah. Kalau Allah bagi, Allah bagi. Lepas tu mak dia pun pergi masak, mak dia hidang, lepas tu mak dia panggil anak-anak makan. Bagi tahu saya, ayah dia dapat penghargaan tak daripada anak-anak tu? Tidak. Ayah dia duk main tawakal, usaha. Tidak. Tuan-tuan, ayah dia tak dapat penghargaan. Siapa dapat penghargaan? Mak dapat penghargaan. Itu satu. Yang kedua, ada orang kata, semayang pun masuk syurga kalau Tuhan nak. Hak semayang pun masuk syurga kalau Tuhan nak. Ni geng-geng hak pergi surau tu. Silap-silap masuk neraka kalau Allah nak. Pergi surau pun masuk neraka, tak pergi surau pun masuk neraka. Ada orang main sembang macam tu kan? Lepas. Bunyi sembang macam tu kan? Tuan bagi tahu saya. Pasal apa kita semayang? Pasal apa kita puasa? Pasal apa kita ibadah? Sebab bila kita usaha, layak untuk syurga itu dihargai. Kita layak untuk dihargai. Bagi tahu saya. Kalau Allah hargai satu orang hamba dia, Allah bagi apa? Allah bagi syurga. Allah bagi syurga. So tuan-tuan, ingat kata kalau kita duduk diam-diam, alah kalau Tuhan kata masuk syurga, masuk juga. Tuan-tuan, orang macam hang duduk diam tak usaha ni, memang tak layak dihargai. Dan orang yang Allah tak hargai, Allah hantar pergi mana? Allah hantar pergi neraka. Malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang tak berusaha. Sebab Allah tak ada, malaikat tak ada free will. Malaikat tak berusaha. Maksud tak berusaha adalah malaikat kaku kan. Bila Allah kata buat sekian, baru dia buat. Lepas dia buat siap. Malaikat kind of robot. Malaikat ni kind of robot. Dia tak ada usaha sendiri. Sebab malaikat tidak ada usaha sendirilah. Dia tak ada his own initiative. Malaikat tak ada his own initiative. Malaikat tak ada his own will. Kerana itulah malaikat masuk syurga pun tidak. Malaikat tak layak masuk syurga. Why? Usaha malaikat itu tidak dihargai sebab dia tak ada usaha. Manusia dan jin, kita ada usaha. Maka kita layak untuk dihargai. Dan kalau Allah yang hargai, Allah hargai dengan syurga. Nombor 4. Tindakan usaha melayakkan satu orang itu dihargai. Apabila usaha yang dia buat itu bawa kebaikan. Nombor 5. Tindakan tawakal. Ingat, lepas usaha, suruh tawakal. Kenapa tawakal? Tindakan tawakal satu orang itu adalah manifestasi bahawa kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada takdir. Kita tahu bahawa masa depan bukan di tangan kita, masa depan di tangan Allah. Tawakal itu adalah manifestasi bahawa kita beriman dengan takdir Allah.
kita beriman bahawa Allah yang tentukan isu masa depan. Sebab tu lepas usaha kita tawakal. 6. Tawakal tanpa usaha dan usaha tanpa tawakal, kedua-duanya ekstrim dan kedua-duanya dibenci. Both are evil, different side of the coin. Dua-dua teruk, cuma different side of the same coin. Dua-dua teruk. Ada soalan pasal usaha tawakal sebelum kita move on? Kawan-kawan dekat Facebook, kalau nak bertanya saya, dekat link ada link pergi dekat Zoom, link pergi dekat Telegram, tuan-tuan boleh tanya dengan audio. Kawan-kawan Facebook kalau nak tanya, boleh tekan link dekat description, dekat komen pun saya pin, boleh datang dekat Telegram tanya live. Ada soalan? Tak ada soalan. Kita masuk bahagian baru. Yusuf tahan Bunyamin. Saya minum sekejap. Bismillah. Maka tuan-tuan, kita masuk bahagian kedua hari ini, iaitu isu Yusuf tahan Bunyamin. Walamma dakhalu ala Yusuf. Tak kala saudara-saudara 10 tambah Bunyamin, 11. Tak kala saudara-saudara dia 11 orang tu masuk menghadap Yusuf. Awa ilaihi akhahu. Yusuf pun dia menempatkan adik dia Bunyamin tu duduk dekat dengan Yusuf. Ini maksud dia tuan-tuan. Bagaimana Yusuf awal adik dia, Yusuf menempatkan adik dia bersama Yusuf. Ini apa Yusuf buat? Waktu kita bertamu ni tuan-tuan, contoh Yusuf sebut tadi, dia satu orang yang memuliakan tetamu. Kan? Awal tadi, dia sebut kat abang-abang dia, bukankah aku satu orang yang baik dengan tetamu? Maka tuan-tuan boleh bayang macam ni lah. Sambil-sambil mereka datang beli barang berbagai, ada makan free dekat Dewan Makan. Makan free kat Dewan Makan tu, mereka ada 11 orang. Maka satu orang duduk sini, satu orang duduk sana. Sini, sana, sini, sana, sini, sana. 5 orang abang duduk sini, 5 orang abang duduk sana. Yang nombor 11 adalah Bunyamin. Siapa dia duduk depan Bunyamin? Yusuf duduk. Yusuf sengaja susun agar apa-apa aktiviti di Mesir itu, Yusuf dengan Bunyamin bersama-sama. Contoh, kalau nak pergi dekat gudang, tengok stok. Maka dua orang duduk pergi. Akhirnya Bunyamin seorang-seorang, Bunyamin akan pergi dengan Yusuf tengok stok mana nak ambil berbagai. Malam tu nak tidur pula, satu bilik ada 2 orang, maka ada 6 bilik. Maka semua pakat masuk 2 orang, Bunyamin masuk bilik seorang-seorang dia dan Yusuf datang malam tu. Dan malam itu Yusuf datang dekat Bunyamin. Yusuf sembang dengan Bunyamin. Yusuf dedahkan. Bunyamin, kalau nak kenal, aku Yusuf. Saya nak tanya tuan-tuan. Bunyamin pernah tengok tak muka Yusuf? Dia kalau tengok pun tak ingat. Sebab dia baby. Tuan-tuan, masa Yusuf lempak dalam telaga tersebut, Yusuf baru 5-6 tahun, Bunyamin baby merangkak lagi. Maksudnya, ringkas kata tak pernah tengok muka. Ringkas kata tak pernah tengok muka. Yusuf pun kata, Bunyamin, aku ni abang kau. Saya nak tanya tuan-tuan, Bunyamin boleh percaya terus ke, abang? Macam mana nak yakinkan Bunyamin bahawa aku ni abang kau? Dia ceritalah kisah keluarga dia, bapak dia. Alhamdulillah, selesailah. Bunyamin, aku ni abang kau. Kau biar betul. Aku ni Yusuf. Daripada cerita hang kata ada abang Yusuf. Ada. Kita mak sama kan? Ada. Betul. Hang Yusuf, hang ingat tak masa hang kecil dulu, hang bla 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 bla. Aku ada masa tu. Lepas tu Bunyamin, ayah kita suka makan sekian-sekian, betul tak? Lepas tu Bunyamin, hang ada seorang kakak nama Dinah dekat rumah, betul tak? Lepas tu orang gaji kita tu ada lagi tak? Lepas tu mak tiri kita nama sekian-sekian ada lagi tak? Dia sembang dengan Bunyamin. Macam mana hantar? Aku tak lah, aku abang hang. Lepas tu pula dia boleh sembang. Dia cerita pasal family apa-apa. Bunyamin jadi mengesahkan bahawa betul lah ni Yusuf lah. Pasti faham boleh ada kat sini. Yusuf cerita habis A to Z. Kena lempar dalam telaga lah apa, kena beli, kena masuk penjara apa-apa. Dia cerita habis kat adik dia. Adik dia pun menangis-nangis dengan dia malam tu berbagai. Tak sangka lah Abang Yusuf jadi macam ni, bla 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 bla. Kagumlah dengan Abang Yusuf berbagai. Walamma dakhulu ala Yusuf awa ilahi akhahu. Tak kala abang-abang dia masuk menghadap Yusuf,
Yusuf menempatkan adik dia Bunyamin bersama-sama dengan dia. Qala. Yusuf pun kata, "Inni ana akhuka." Bun. Bunyamin. Bun. Sesungguhnya aku ni abang kau. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Bunyamin, kau tak payah sedih dah Bunyamin. Betul. Cerita aku memang sedih. Tapi sekarang era sedih dah tamat Bunyamin. Kau tak payah sedih lah. Kau telan lah sekejap. Benda-benda yang kau baru tahu tentang abang-abang kita buat sekian tersebut. Bunyamin pula kata, patutlah ayah sampai suruh bersumpah nak suruh aku ikut bagai tu. Selesai. Falamma jahadahum bijahazihim. Ketika Yusuf menyediakan bekalan makanan mereka. Mereka datang nak beli bekalan. Maka Yusuf sediakan bekalan makanan mereka. Ja'alu siqayah fi rahlil akhihi. Dia pun letakkan piala sukatan milik raja dalam guni adik dia. Dan tuan-tuan rasa-rasa Bunyamin tahu tak kata Yusuf ada buat semua benda ni? Agak-agak Bunyamin tahu tak? Tak tahu. Tahu. Tuan-tuan bersepakat dah malam tu, dia plan sama-sama lah diorang tu. Yusuf sediakan bekalan makanan, dia letakkan piala sukatan raja dalam guni adik dia. Sembang dah pun. Maksudnya adik dia tahu lah dalam guni tu ada sekian. Abang-abang Yusuf pun bertolak pulang bersama guni mereka. Okey YB, saya balik dulu. Terima kasih. Balik. Baru sampai dekat custom tersebut. Yusuf mengutuskan pegawai-pegawai custom dia tahan abang-abang Yusuf. Tuan-tuan, mereka pun sampai dekat custom baru nak cop pasport berbagai. Summa adzana muazzin. Maka satu orang tukang laung, muazzin. Satu orang muazzin, tukang laung. Contoh sebut azan tu kan muazzin kan? Bilal. Satu orang muazzin, tukang laung. Seorang pegawai kata, "Oi, ayatul air. Oi, orang ahli rombongan. Laung daripada jauh." Tuan-tuan boleh bayang mereka tengah duk tolak bekalan tu atas unta ke tiba-tiba satu orang pegawai daripada jauh. "Oi, hampa semua, oi. Ayatul air. Wahai sekalian ahli rombongan. Innakum la sarikun." Confirm, korang mesti pencuri. Tuan-tuan dah lah tak bagi salam. Tak cakap elok-elok lah tu. Tuduh terang-terang. "Hai, korang curi." Tuan-tuan sebut macam tu, orang yang tak kelibat pun dengar. Orang-orang lain hak duduk keliling pun dah dengar. Terkejutlah mamat-mamat ni. Qalu, mereka kata, wa aqbalu alaihim. Sewaktu mereka pusing menghadap pegawai tu. Him. Bila him maksudnya pegawai tu bukan seorang, ramai. Tukang laung tu seorang, tapi dia main ramai-ramai. Maka abang-abang dia pun kata, maza tanqidun. Apa cakap macam tu pula? Hampa hilang apa hak kata kami curi berbagai ni? Hampa duk hilang apa? Qalu. Pegawai ni pun cakap, ramai-ramai pegawai ni cakap, nafqidu suwa' al-malik. Kami hilang sukatan malik. Tuan-tuan, tadi dia guna perkataan piala macam cawan. Sekarang suwa'. Suwa' maksudnya sukatan. So tahulah kita piala itu bukan untuk minum, tapi piala itu untuk sukat. Kami kehilangan piala sukatan milik raja. Waliman ja'a bihi himlul ba'ir wa ana bihi za'im. Siapa yang pulangkan balik apa benda tersebut, kami akan beri bekalan bagi hadiah. Muatan seekor unta kami bagi. Dan aku jamin siapa bagi balik, aku bagi jaminan. Maksudnya lebih kurang macam ni lah. Siapa-siapa ada maklumat, bagi tahu. Guni siapa yang ada, bagi tahu. Siapa-siapa ada maklumat, aku bagi satu muatan unta bagi ke orang hak bocor maklumat tu. Bagi tahu. Siapa ada di kalangan hampa ni hak curi. Kah? Tak usah duk backup lah kalau hang bagi tahu dapat hadiah. Satu unta penuh. Tuan-tuan, abang-abang dia dengar kata satu unta penuh ni, memang sebelum bertolak lagi teringin dah. Tapi tuan-tuan, dia pun tak ada maklumat. Tak ada maklumat. Dia pun kata, oi, menarik ni, satu unta penuh berbagai ni, menarik. Tapi, qalu, mereka kata, tallah. Demi Allah, sungguh-sungguh demi Allah. Laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi. Tuan, tak boleh cakap macam tu. Tuan tahu bahawa kedatangan kami ke Mesir ni, kami datang Mesir bukan nak buat kuajak. Kami bukan Karen. Kami bukan nak buat rosak atas negeri kami ni. No. Wa ma kunna sariqin. Dan tuan pun tahu kami datang 2-3 kali dah. Kami bukan para pencuri. Tak boleh tuan cakap macam tu. Betul tak curi? Betul, kami tak curi. Qalu.
para pegawai itu pun kata, alright, kalau korang tak curi, fama jazauhu in kuntum kadzibin. Apa korang nak balas kepada kami? Apa korang nak bagi dekat kami? Kalau bila kami cek, tengok-tengok hampa bohong. Rupa-rupanya hampa lah curi tu. Apa balasan untuk kami? Apa korang nak bagi dekat kami? Kalau kami cek, tengok-tengok korang yang tipu. Korang curi. Apa korang nak bagi? Qalu, abang-abang dia jawab, jazauhu, balasannya, kalau betul salah seorang daripada kami curi, jazauhu, balasannya, man wujida fi rahlihi, fahuwa jazauhu. Sesiapa yang barang curi itu ada dekat dia, maka orang itulah balasannya. Orang itulah yang kami akan bagi. Kazalika najziz zalimin. Demikian itu cara kami hukum orang-orang zalim. Tuan bagi tahu saya, kami itu siapa dia? Demikian cara kami hukum orang zalim. Kami itu siapa? Abang Yusuf. Bani Israel. Bani Israel, terima kasih. Demikian cara kami Bani Israel mengikut syariat Yaqub, mengikut syariat Ibrahim, mengikut syariat Ishak. Demikian cara kami balas orang yang mencuri. So, tuan-tuan, hari ini berdasarkan Taurat dan berdasarkan Quran, orang curi potong tangan. Tapi syariat curi potong tangan tu dalam Taurat. Waktu Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Taurat tak ada lagi. Jadi, ganjaran bagi siapa yang curi adalah, balasan bagi orang yang curi adalah, hang curi barang aku, hang akan diserahkan kepada aku. Maka tuan-tuan, hang curi barang aku, maka engkaulah balasannya kepada aku, engkau diserahkan kepada aku. Diserahkan kepada aku tu maksudnya jadi apa? Jadi apa? Hamba. Jadi hamba. Jadi hamba. Okey? Kau serah kepada aku, maksudnya kau jadi hamba aku. Maka Bani Israel kata, macam inilah. Kalau betul lah salah seorang daripada kami curi, kami akan serahkan orang itu sebagai hamba. Korang boleh ambil. Memang tempat kami, orang curi kami layan macam tu. Okey? Kalau itu yang korang tawarkan, okey. Sekarang, semua ikut pergi dekat bilik spot check. Maka bawa lah mereka semua balik semula masuk kat bilik spot check. Sampai kat bilik spot check, baru Yusuf muncul. Yusuf climax dia muncul. Buat kerja ni dia hantar macai je. Maka sampai dekat bilik mesyuarat, bilik siasatan, maka Yusuf pun datang. Abang-abang Yusuf dibawa kembali ke Mesir untuk soal siasat. Fabada'a bi'a'iyatihim. Siapa yang siasat? Yusuf siasat. Bukan dia pecet waktu tu. Yusuf tak ada. Sekarang Yusuf ada. Maka Yusuf mula semak muatan-muatan semua tu. Dia pun mula dengan abang-abang dia dulu. Qabla wa'i akhi. Last kali baru dia periksa muatan guni adik dia. Sampai turn adik dia. Summa stakhrajaha min wi'a'i akhi. Dia pun keluarkan barang yang hilang itu daripada guni adik dia. Kazalika kidna li Yusuf. Demikian kami Allah kidna. Kami buat trik. Kami buat kind of plan. Kami aturkan untuk Yusuf. So, tuan-tuan. Demikianlah akhirnya adik dia, tuan-tuan, sepatutnya adik dia akan dihukum macam mana? Jadi hamba. Diserahkan kepada Yusuf dan Yusuf nak buat apa suka hati lah. Yusuf nak buat apa suka hati lah. Senang cerita kata adik dia tak boleh balik. Demikianlah kami buat trik. Kidna. Demikianlah kami buat trik, buat plan. Kami aturkan untuk Yusuf. Sekarang tuan-tuan tolong jawab Zat. Curi barang diraja, hukuman dia jadi hamba ke? Jawab Zat, agak-agak tuan-tuan. Akanlah jadi hamba. Lebih keras daripada itu. Hukuman lebih keras. Tuan-tuan, curi barang diraja ni saya rasa pancung. Saya rasalah curi barang diraja ni hukuman dia pancung. Tapi tuan-tuan, sebab itulah pegawai-pegawai tu kata, okey, kalau betul kami cek, tengok-tengok ada kat hampa. Apa balasannya? Sebab kalau ikut kami punya hukuman, pancung. Okey, no. Ikut style Bani Israel lah. Kami punya style, kalau orang tu curi, kita serah jadi hamba. Maka tuan-tuan, memang Yusuf plan dengan pegawai dia supaya abang-abang dia setuju nak serah orang yang salah. Supaya Yusuf tak mau pancung adik dia. Yusuf nak adik dia diserahkan kepada Yusuf. Itu yang Yusuf nak.
Maka tuan-tuan, lihat bagaimana Allah atur untuk Yusuf. Kemudian apa Allah kata? Apa aturan yang Allah buat? Makana liyakhudha akhahu fi dinil malik. Tidaklah Yusuf dapat tahan adik dia kalau ikut undang-undang Raja Mesir. Kalau ikut undang-undang Raja Mesir, kau curi barang Raja, bukan kena hamba. No. Illa an yasha Allah. Tapi akhirnya Yusuf boleh tahan adik dia kerana kehendak Allah. Maka sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Usaha Yakub masuk daripada pintu-pintu berbeza menyelamatkan anak-anak dia atau tidak? Ya. Tak. Tak. Lihatlah bagaimana usaha Yakub masuk daripada pintu-pintu berbeza. Betul, sihir Ain tak kena. Betul, memang semua hak Yakub risau tu tak jadi. Tengok-tengok benda yang Yakub tak terfikir jadi. Dan itulah dunia tuan-tuan, dan itulah hidup kita. We plan, kita plan 1001 benda. Saya sangat yakin tidak ada tuan-tuan yang plan untuk work from home. Tidak ada. Saya sangat yakin tidak ada tuan-tuan yang plan untuk beli webcam. Saya webcam pun tak ada. Mikrofon pun tak ada masa awal-awal PKP dulu. Tak ada siapa tuan-tuan plan bahawa kena duduk rumah lockdown. Tapi tuan-tuan boleh plan yang berlaku kehendak Allah Ta'ala. Demikianlah. Kita usahalah. Tapi usaha kita akhirnya tidak mendatangkan apa-apa kesan pun. Kerana yang berlaku kehendak Allah. Maka ayat ini beritahu bahawa demikian Allah aturkan untuk Yusuf. Demikian Allah aturkan untuk Yusuf. Tidaklah Yusuf boleh tahan adik dia mengikut undang-undang raja, melainkan berlaku kerana kehendak Allah. Narfa'u darajat man yasha. Allah angkat darjat sesiapa yang Allah kehendaki. Allah angkat darjat apa dalam cerita hari ini? Allah angkat darjat Yusuf. Dan sama juga Allah rendahkan darjat. Allah rendahkan darjat siapa hari ini? Allah rendahkan darjat abang-abang. Dan tuan-tuan, hari ini dalam Bunyamin. Bunyamin diangkat darjat ataupun direndahkan darjat? Angkat. Angkat. Angkat dengan darjat. Bunyamin beza dengan Yusuf dan juga abang-abang. Yusuf diangkat darjat dan semua orang lihat. Abang-abang dia direndahkan darjat dan semua orang lihat. Tapi Bunyamin, pada pandangan sebahagian orang, dia direndahkan darjat sebab dia kena jadi pesalah. Tangkap. Mungkin kena gari pun masa tu. Tapi tuan-tuan, di sebaliknya dia diangkat darjat, dia duduk dengan abang dia. Dan lagi bila mereka ni belah, gari tu buka, duduk kat bilik Yusuf lah. Tak duduk penjara. Point dia kat sini. Itulah manusia tuan-tuan dan itulah kehidupan. Sebahagian orang direndahkan darjat dan orang tahu. Sebahagian orang ditinggikan darjat dan orang tahu. Sebahagian orang lekeh pada pandangan kita tapi tinggi darjat di sisi Allah Ta'ala. Antaranya Bunyamin. So tuan-tuan, strategi Al-Aziz Yusuf untuk tahan Bunyamin di Mesir. Satu, dia dedahkan identiti sebenarnya kepada Bun. Dua, dia masukkan piala sukatan raja dalam karung Bunyamin. Ketiga, dia buat supaya abang-abang Bunyamin setuju tawarkan si pesalah sebagai ganjaran. Dan akhir sekali, dia plan agar menampakkan Bunyamin tampak bersalah, lalu ditahan sebagai ganjaran buat Yusuf. Jawab, apa reaksi abang-abang Yusuf setelah Bunyamin dituduh mencuri? Kalaulah Bunyamin tu adik tuan-tuan, apa tuan-tuan punya reaction? Backup. Backup. Oh, asabiah gila, backup. Tuan-tuan, kalaulah Bunyamin tu adik kita, kita akan kata, Bu nak buat macam ni, Bu nak biar betul. YB silap kok, boleh check semula tak? Dan bla 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 bla. Tuan-tuan, tu kalau Bunyamin tu adik kita. Tuan-tuan beritahu saya, abang-abang ni sayang sangat ke Bunyamin tu? Ke terpaksa sayang? Terpaksa sebab dah berjanji dengan bapak dia. Macam mana kita tahu kata abang-abang ni terpaksa sayang Bunyamin? Tengok respon mereka. Mereka kata, lah Bunyamin ke? Kalau Bunyamin in yasri, kalau Bunyamin yang mencuri, faqad saraka akhu lahu minka. Tak pelik lah. Kalau Bunyamin mencuri, tak pelik. Sebab keturunan dia memang macam tu. Abang dia dulu pun mencuri juga. Tuan-tuan, nampak ayat itu melambangkan bahawa mereka memang tak rapat dan suka Bunyamin pun.
Sebab Bunyamin ni pengganti Yusuf. Dulu ayah dah sayang Yusuf. Yusuf tak nak sayang Bunyamin pula. Macam tu lah. Mereka tak suka Bunyamin ni. Kalau Bunyamin curi, kami tak terkejut. Kami memang orang baik-baik, tapi hak baik ni 10 orang lah. Bunyamin tu. Dia ni silap sikit Bunyamin tu. Setandan pisang adalah 2 biji yang buruk. Hak buruk tu Yusuf dengan Bunyamin lah. Yusuf tak ada lah. Adik dia lekat pula seorang teruk. Kalau Bunyamin mencuri, tak pelik. Abang dia dulu pun pernah mencuri. Dan mereka sebut demikian depan Yusuf yang mereka tak kenal. Fa'asarraha Yusufu fi nafsihi. Yusuf sembunyikan perasaan dia. Walam yubdiha lahum. Tanpa Yusuf dedahkan perasaan dia tu. Dan Yusuf pun kata. Yusuf kata tu adalah hati lah. Yusuf kata adalah hati. Antum syarrun makanan. Kata ke orang. Kedudukan kalian lebih teruk. Wallah a'lamu bima tasifun. Allah saksi tentang apa yang kalian buat. Sekarang tuan-tuan, jom kita bincang tentang Yusuf dulu pun curi juga. Agak-agak tentulah Yusuf pernah curi ke? Agak-agak tuan-tuan. Tak. Jom kita sembang macam ni. Kalau tuan-tuan baca kitab sirah, bahagian Yusuf mencuri tu ada banyak bersih sangat sebab mereka semak Bible. Dalam Bible ada kisah Yusuf mencuri tapi bukan sebab dia nak curi. Buat trik supaya sekian-sekian. Tapi saya tak mau pergi kat situ tuan-tuan sebab ini siri Quran bercerita. Bayang begini, kalau betul Yusuf pernah curi. Bayang begini. Curi dengan humban adik masuk dalam kolam. Lepas tu tipu ayah kata kena makan serigala. Mana teruk? Teruk menipu ayah. Bunuh. Teruk buang adik dalam telaga, pi jual adik dengan harga murah, tipu ayah. Yang tu lagi teruk. Sebab tu Yusuf kata, antum syarran makana. Kata ke orang mencuri konon. Korang lagi teruk. Faham tak? Betul kalau Yusuf mencuri? Tak mau sembang hari ni. Ringkas tak betul. Ringkas tak betul. Tapi tuan-tuan, cara mereka jawab itu melambangkan mereka tak suka Yusuf dan mereka juga tak suka Bunyamin. Sambung. Ya, Kak. Adakah yang dimaksudkan mencuri kasih sayang bapa dia? Itu kita boleh goreng lebih sikit, Kak. Tapi tidaklah. Kita masukkan yang fizikal lah. Curi yang fizikal. Qalu, mereka pun jawab, ya ayyuhal aziz, wahai yang berhormat. Tuan-tuan beritahu saya, daripada awal kita baca hari ni sampai sekarang, ada tak siapa-siapa panggil Yusuf ataupun Yusuf panggil diri dia Al-Aziz? Tak ada. Tuan-tuan tahu Al-Aziz tu Yusuf digelar Al-Aziz sebab saya bagi tahu tajuk tu dia macam tu. Tapi tuan-tuan sekarang baru tuan-tuan dengar abang-abang dia panggil dia, wahai yang berhormat Datuk Sri, Tan Sri, please Tun, jangan Tun, please. Ya ayyuhal aziz, inna lahu aban syaikhan kabira. Budak Bunyamin ni, dia ada satu orang ayah yang syaikhan kabira. Tua sangat-sangat dah ayah dia. YB, ayah dia tua sangat-sangat YB. Fakhuz ahadana makanahu. Boleh tak YB ambil salah seorang daripada kami sebagai ganti kepada adik dia? Tuan-tuan, tadi masa mereka kata, dia mencuri tak pelik. Abang dia pun curi juga. Masa tu lupa kata janji dengan ayah. Masa tu lupa. Sekarang baru teringat. Hang cakap macam tu. Nak jawab macam dengan ayah tu. Alamak, betul kot tu. Betul kot tu. YB, sorry YB. Dia ni ada ayah yang tua sangat-sangat. Boleh tak ambil salah seorang daripada kami ganti tempat dia? Inna naraka minal muhsinin. Sebab kami tengok YB ni orang baik. YB ni orang yang keep improving, menambah baik. So YB mungkin boleh adjust sikit hari ni. Buat baik sikit hari ni, menambah baik. Tuan-tuan, siapa dia yang pernah sebut kami pandang engkau satu orang muhsin? Siapa dia pernah sebut macam ni kat Yusuf? Orang dalam penjara. Kawan-kawan Yusuf dalam penjara tu, banduan-banduan tersebut. Gambarannya adalah, saya sebut dulu apa dia? Orang jahat. Bila orang jahat kata Yusuf ni baik, memang baik sungguh. Dan tahulah kita bahawa abang-abang dia adalah watak jahat. Cuma bukan banduannya. Inna naraka minal muhsinin. Kami tengok YB ni satu orang yang kita boleh adjust. YB, adjust lah sikit YB. Adjust sikit YB. Ambil salah seorang daripada kami ni sebagai ganti. Boleh tak YB? Boleh tak? Qala. Yusuf pun kata, ma'azallah. Apa ganti-ganti?
Hoi, aku berlindung dengan Allah dari benda yang korang suggest tu. Ingat apa? Tengok muka aku korak apa? Ma'azallah. An na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. No. Kami berlindung dengan Allah daripada kami ambil seseorang. Melainkan kami ambil orang yang barang kami ada kat dia. Inna izan. Sesungguhnya kalau kami lakukan macam yang korang minta tu, ganti dengan orang lain. Inna izan la zalimun. Kalau kami buat macam tu, kami ni zalim. Tak boleh. Tuan beritahu saya. Permintaan abang-abang Yaakob, abang-abang Yusuf, supaya ambil satu orang lain, ganti. Permintaan itu, adil ataupun tak adil? Maksudnya, okey tak okey? Justify ataupun tidak? Kalau Yusuf setuju untuk ambil orang lain sebagai hamba dia, instead of Bunyamin, Yusuf ada rugi kat mana-mana ke? Tak ada, dia tetap dapat seorang juga. Bukan setakat tak rugi, bahkan untung. Sebab apa? Bunyamin budak lagi. Ambil saya kuat sikit. Saya badan besar lah, tegak lah, kuat sikit. Betul ambil saya daripada ambil adik saya. Tuan-tuan, kalau nak sweat macam tu, dari segi Yusuf, dia tak rugi apa-apa. Dia untung pun kalau nak sebut. Tapi bolehkah main sweat macam tu, tuan-tuan? Boleh tak boleh? Tak adil. Boleh. Kenapa tak adil? Kalau betul yang jahat tak dihukum lah. Dengar statement ni, tuan-tuan. Zaman musyrikin Quraisy dulu, isu bunuh, isu qisas, balas bunuh. Tuan-tuan, zaman Quraisy dulu, kalau satu orang lelaki bunuh satu orang perempuan, betul lah. Satu orang lelaki bunuh satu orang perempuan, keluarga perempuan tu tak boleh bunuh lelaki ni. Why? Sebab aku lelaki, dia perempuan. Mana boleh balas balik dengan bunuh lelaki? So nak balas macam mana? Macam ni. Aku bunuh perempuan engkau, nak balas balik engkau bunuh salah seorang perempuan aku. Itu cara Quraisy buat balas dulu. Dia boleh ganti dengan orang lain. Ataupun saya ada 4 isteri, satu orang isteri pergi bunuh orang, nak bunuh isteri saya balik? No. Isteri ni aku sayang, hang pergi bunuh isteri nombor 2. Isteri tu tak sayang sangat. Sama lah. Hang bunuh satu orang, aku pun hilang satu orang isteri. Win-win. Jawapannya tak win-win, teman-teman. Sebab tu bila Quran turun, Quran mansuhkan benda yang Quraisy faham itu. Dan Quran kata orang merdeka mesti balas dengan orang merdeka itu. Kalau perempuan buat jenayah, perempuan mesti balas dengan perempuan itu. Kalau hamba tu buat jenayah, mesti balas dengan hamba itu. Tak boleh main twist-twist, tukar-tukar, sweat-sweat, suka sama suka. Tak boleh. Agama Islam tak benarkan. Sebab tu Yusuf kata, Ma'azallah, aku berlindung dengan Allah. No. Benda zalim ni. Benda mengarut korang cadang aku. No. Webi ejas lah. No ejas. Saya ni muka orang baik. Ini bukan muka ahli politik. No. Ni orang baik. No. Balik. Terus bincang. Mereka pujuk. Yusuf tak makan pujuk juga. Falammasta'athu minhu. Setelah mereka duk pujuk, Yusuf tak termakan pujuk. Setelah mereka putus asa daripada Yusuf, khalasu najiya. Mereka pun keluar daripada istana tu, mereka duduk sesama, mereka minum kopi, mereka pun bincang-bincang. Bang Long, nak buat apa ni Bang Long? Bincangnya mereka itu kita bincang minggu depan. Wallahu alam. Ada soalan setakat sekarang? Ada soalan? Tak ada. Ustaz. Ustaz. Bang Awi. Maksud yang Bunyamin tu dah tahulah kan? Of course Bunyamin dah tahu. Okay. Encik Akif Haris dekat Telegram. Ada soalan ke? Contoh ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Tak ada soalan, kita buat sedikit pengumuman. InsyaAllah. Pengumumannya. Tuan-tuan, siapa-siapa belum join Telegram Ajibra, minta join Telegram Ajibra. Bukan rakaman lah. Dekat Telegram Ajibra ada list seluruh rakaman yang lalu daripada Nabi Adam sampailah yang terbaru malam ni pun ada senarai dekat Telegram Ajibra. Pergi saja dekat link yang ada dekat bawah video tuan-tuan ataupun search saja Usrah Ajibra dekat Telegram. Next round kita bincang kelas yang kelima Nabi Yusuf tentang dominasi Yusuf alaihi salam. Khamis 11 November, minggu kedua bulan November. InsyaAllah. Dan esok pagi
kita ada tanda berkontak, biasa insya-Allah. Siapa sumbang ke akaun bank yang tertera. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Thank you Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Jadi saya tutup tuan-tuan.